Mereka adalah berbicara dengan dasar ilmu, mereka berbicara dengan bukti, mereka berbicara dengan dalil. Kita sokong mereka. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Hafiz Zafarani atau Ustaz Haza. Kali ini kita ada satu program khas, program baharu, segmen yang baharu, iaitu sidang santai. Jadi ini suatu kaedah ataupun platform yang barulah, kita nak bincang secara ilmiah dengan santai, dan bersama kita ni pakar dalam bidang masing-masing, dan kebetulan kita menghadirkan wakil daripada negara yang berbeza. Jadi di sebelah kanan saya Kiai Nur Hidayat daripada Indonesia, dan sebelah kiri saya Ustaz Nudrus yang asal daripada Singapura, dan di sebelah Kiai ada Ustaz Nur Adam Iman. Nur ada depan? Tak ada. Oh, tertukar dengan Ustaz Nur terus. Ustaz ada. Nur ya. Sudah cukup Nur. Sekarang ada Nur, masya-Allah. Nanti Anwar nanti. Anwar. Jadi Ustaz ada Iman daripada Malaysia lah, wakil Malaysia. So kita ada 3 panel kita. Hari ni kita punya saya host sahaja, masya-Allah. Host sahaja, tak boleh jadi panel, tak sampai tahap lagi. Okey, hari ni kita ada satu topik yang kita nak bincangkan, iaitu akidah ahli hadis antara salafus salih dan salafiyah. Ini yang kita rasa kita nak bincang lebih terperinci lah, kerana ada beberapa dakwaan yang menyandarkan diri kepada ahli sunnah. Tak lekat nak sandar pada ahli sunnah, sandar pada salafus salih. Tak lekat nak sandar pada salafus salih, sandar ahli hadis pula. So itu yang kita nak bincang lah, Ustaz. Untuk kita nak buka majlis ni, kita santai saja. Ustaz nak tegur, nak tambah apa semua, tak ada masalah. Cuma hari ni kita nak mulakan dengan Kiai lah, berkenaan dengan apakah maksud ahli hadis tu sendiri. Adakah ahli hadis tu, makna bila kita sebut ahli hadis, dia manhaj fiqh ataupun dia manhaj akidah, atau apa sebenarnya maksud ahli hadis? Adakah Asy'ariyah Maturidiyah itu sebenarnya berbeza, clash dengan ahli hadis? Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Okey, rapatkan sikit mic. Kawan-kawan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membincangkan tentang ahli hadis, sebenarnya tak ada beza kita bincang ahli hadis, ahli kalam, ahli fikah. Jadi kalau ahli fikah ya berarti mereka atau ulama-ulama yang memang mahir, pakar di bidang fikah. Ulama ahli kalam ya bermakna mereka ulama-ulama yang pakar di bidang ilmu kalam. Ulama ahli faraid misalkan ya mereka pakar di bidang ilmu faraid. Balaghah juga begitu, nahwu begitu, shorof begitu, tasawuf juga begitu. Nah, ahli hadis juga sama. Ahli hadis maknanya adalah mereka yang memang istighol, memang membincangkan, mendalami, paham tentang jarh wa ta'dil, dirasatul asanid, dan seterusnya yang berkaitan dengan hadis. Itulah yang kemudian disebut dengan ahlu hadis. Jadi kalau ahlu ini kan satu kepakaran. Jadi ahlu fikah maknanya mereka yang pakar di bidang fikah. Kalau berarti misalkan ahlu nahwi, ilmu nahwu, maka mereka yang pakar di bidang ilmu nahwu. Sama. Mana dia bergelumang, dia masuk dalam bidang tersebut. Kalau ahli hadis, dalam hadis je lah. Dalam, kalau kita kata ahli fiqh, dia bergelumang dalam fiqh. Itu awalnya. Okay. Jadi makanya kalau di dalam ilmu hadis sendiri ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Maknanya memang dalam riwayah maupun diroyah mereka pakar. Itulah yang dikira sebagai ulama ahli hadis. Dan perlu dipahami, dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah kita jumpai madhab secara khas daripada ahli hadis. Laisa li ahli hadisi madhabun mustaqillun fil fiqhi wala fil i'tiqad atau fil aqidah. Itu hampir kita sepakati itu. Jadi tak ada madhab khas fikah ahli hadis, tak ada madhab khas ahli hadis pada bidang akidah. Ini yang perlu kita pahami.
Jadi kalau membenturkan atau menghadap-hadapkan antara ahli hadis dengan Asy'ariyah ini sebenarnya tak betul, tidak nyambung. Maka kita perlu paham sejarah juga. Kalau dalam fikah kita kenal namanya perseteruan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi. Maka dalam akidah itu juga ada pernah perseteruan masa salaf sebelum lahirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yakni antara mereka yang mengikuti mazhab ahli hadis dan ahlul kalam. Seperti kalau ahli hadis ada Imam Ahmad dan lain-lain. Kemudian dalam ahli hadis, ahli kalam ada seperti Imam Ibnu Kullab, ya kan? Ibnu Kullab, Al-Qalanisi, Al-Karobisi, kemudian Haris Al-Muhasibi, itu ulama-ulama yang memang ahli kalam. Ahli kalam juga. Ahli Walaupun sunnah. mereka ahli sunnah. Dia mereka dulu salaf ahli sunnah wal jamaah. Tak ada yang cakap Haris Al-Muhasibi bukan ahli sunnah, tak ada. Tak ada kan? Walaupun ada perseteruan juga. Perbedaan. Khilaf. Jadi itu makanya dalam satu kitab dikatakan begini. Ada Masdarut Talaqi. Masdarut Talaqi itu sumber akidah. Kalau sumber akidah itu semua bersepakat daripada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Masdarut Talaqi dalam akidah ini maksudnya. Ada lagi Manhajul Istidlal. Manhaj istidlal fi ta'yidil aqaid. Manhaj berdalil atau dalam menguatkan akidah. Nah, ini berbeza. Ada yang memang mengikut metode ahli hadis, bermakna dia hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, hadis dan ijma, menghindari metode dalil-dalil ilmu kalam. Tapi juga ada yang menguatkan akidah salaf ahlussunnah wal jamaah melalui metode-metode dalil-dalil logik atau rasionalitas. Akidah mereka sama. Akidah mereka sama, secara usul akidah sama. Walaupun mungkin ada perbezaan dalam furu akidah, daqaiqul akidah, manhajul istidlal, ya. Tapi secara usuluddin, usul ahli sunnah wal jamaah, mereka sama. Jadi kalau misalkan ada yang membenturkan antara ahlul kalam dengan ahlul hadis, itu juga tak betul. Karena secara usul akidah mereka sama. Mereka beza dalam manhajul istidlal. Ini sebelum munculnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, selepas munculnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, di antara kelebihan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maziyah keistimewaan kan, beliau jame' bainahuma, antara madhab al-hadis juga madhab alul kalam. Alul kalam ini kita bincang bukan alul ra'yi, kalau bukan fikah. Biasanya bincang fikah kan gitu. Alul kalam menadhar. Makanya manhajnya Imam Asy'ari boleh diterima oleh siapapun. Bahkan Imam Ibnu Asakir mengatakan bahwa manhaj Imam Asy'ari adalah manhaj muhaddisin. Beliau juga imamul muhaddisin. Bermakna Imam Asy'ari ini memiliki metode yang betul-betul ini boleh merangkumi semua manhaj al-hadis dan manhaj ahlul kalam. Sehingga metode beliau boleh diterima oleh semua kalangan. Dan ada satu ulama mantan salafi wahabi, yakni Syekh Abdul Fattah bin Qutash al-Yafi'i, ulama Yaman, Yafi. Beliau mengatakan dalam satu kitabnya itu, setelah munculnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, seakan-akan tak ada ulama yang tidak Asy'ari maupun Maturidi. Ini kalau saya cakap ini maknanya majority ulama, sama ada muhaddisin, mufassirin, fuqaha, usuliyin dan lain-lain. Ini kalau tidak Maturidi ya Asy'ari, kan begitu. Bermakna metodenya Imam Asy'ari, metodenya Imam Maturidi ini betul-betul diterima semua kalangan, termasuk kalangan ahlul hadis. Jadi tidak betul kalau misalkan apakah berbeza metodenya ulama ahlul hadis dengan Asy'ariyah. Ya, ini tidak nyambung kata Ustadz kita Nur Drus kan, ini tidak nyambung. Makanya kalau dalam Asy'ariyah sendiri, kalau ulama kita mengatakan ada yang ahlul kalam, tapi juga ada yang ahlul hadis. Contoh Imam Nawawi, beliau bukan ahlul kalam, beliau lebih cenderung kepada ahlul hadis, tapi beliau mengiktiraf ilmu kalam. Dalam kitabnya Radhatul Talibin, beliau mengatakan, menukil perkataan dari Imamul Haramain, beliau mengatakan memang ilmu kalam tidak dipelajari oleh para sahabat. Andai umat Islam masa kini masih seperti yang dulu, kami akan melarang orang belajar ilmu kalam. Tapi bid'ah ini sudah merajalela. Sudah datang ke bid'ah, mau bid'ah tatsim, bid'ah tasbih, bid'ah taktil, sudah kemana-mana. Sudah menyebar di kalangan masyarakat atau muslimin. Maka ilmu kalam menjadi sangat penting dipelajari. Beliau mengatakan, kalau ilmu kalam dikira sebagai ilmu fardu kifayah, ini betul. Walaupun kita tidak pernah tengok
taklif daripada Imam Nawawi berkaitan dengan ilmu kalam karena beliau memang takhusus atau konsentrasi di bidang fikih dan ilmu hadis. Tidak pernah kan kita jumpai seperti Imam Sanusi yang tulis kitab akidah ilmu kalam metodenya kan tidak. Tapi beliau mengiktiraf. Jadi dulu pernah ada salah satu ulama yang pernah belajar di Azhar, kemudian pernah mengajar di Indonesia, tak payah itu sebut nama beliau. Beliau itu dulu Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sekarang cenderung ke Taimiyah. Oh iya. Pernah berdebat dengan kawan-kawan kita, beliau nukil perkataan Imam Nawawi. Beliau katakan Imam Nawawi tidak mengiktiraf ilmu kalam. Imam Nawawi tidak mengiktiraf kalam, bahkan menyesatkan mutakalimin, ahli kalam. Tahrif, tidak betul, ini tidak terbukti dalam Raudhatul Thalibin itu beliau mengatakan bahwa ilmu kalam fardu kifayah dipelajari untuk sekarang ini. Jadi kadang-kadang orang ini keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah karena mohon maaf ketidaktahuannya. Ketidaktahuannya sehingga dia keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini bahaya. Ketidaktahuan ini menjadi puncak orang menjadi tersesat ini seperti ini. Dia masalah orang awam tu dia macam tertipu dengan dakwaan Imam Syafi'i sendiri itulah ahli kalam ni. Kita kena paham ilmu kalam itu ada ilmu kalam yang mahmud, ada ilmu kalam yang madmum. Ya. Oke, ada yang mahmud. Mahmud itu maknanya ilmu kalam yang selari dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu kalam yang madmum itu bermakna bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis seperti ilmu kalamnya Mu'tazilah dan lain-lain. Nah, Imam Syafi'i mengkritik mentohmah ilmu kalam itu ditaujih oleh para ulama, maksudnya adalah ilmu kalam yang madmum. Atau beliau mengkritik ilmu kalam yang saat itu belum diperlukan. Karena ilmu kalam itu seperti obat. Ilmu kalam itu seperti vaksin. Ketika kita tidak memerlukan karena syubhat tidak ada, maka tak payah kita belajar ilmu kalam. Itu kata ulama ya, Imam Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki semacam itu. Tapi Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu kalam itu seperti vaksin. Menjadi perlu, menjadi penting ketika syubhat, propaganda, akidah ini bid'ah sudah menyebar. Penting sekali kita mengobati penyakit-penyakit ini dengan ilmu kalam. Andai mereka ini akidah mereka bersih seperti masa sahabat, tak payah kita belajar ilmu kalam. Jadi ada kemungkinan dua, yang dikritik adalah ilmu kalam yang madmum, ada kemungkinan yang dikritik adalah ilmu kalam saat itu belum diperlukan. Tapi ingat, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengkritik habis ilmu kalam. Tapi kalau kita tengok ulama-ulama Hanabilah, akhir daripada hayat beliau mengiktiraf ilmu kalam. Saya boleh buktikan banyak. Nukilan-nukilan daripada ulama Hanabilah yang pada akhir hayat beliau, berarti beliau punya dua mazhab lah. Mazhab pertama memang menolak ilmu kalam. Mazhab kedua beliau mengiktiraf ilmu kalam. Kita boleh buktikan. Saya sudah baca beberapa kitab akidah Athariyah. Jadi yang saya baca bukan hanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, saya juga baca akidah Athariyah. Dan itu disebutkan bahwa memang ilmu kalam ada yang madmum, ada yang mahmud, dan yang mahmud ini awal-awal memang ditolak karena belum diperlukan, karena dia seperti vaksin tadi, seperti obat. Tapi selepas bid'ah ini menyebar, maka ilmu kalam menjadi penting untuk dipelajari. Dan akhir daripada hayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengiktiraf, mengakui ilmu kalam. Ada pula iktiraf ulama Hanabilah sendiri. Ada pula yang kata kalau betul Imam Ahmad tu iktiraf ilmu kalam, kenapa ramai kemudian Hanabilah tu menjadi gulat Hanabilah? Ada Hashwiyah dan sebagainya. Begini, kalau pada tahun sekitar 300 menuju ke 400, mulai Ibnu Syahil. Ibnu Syahil ini pakar hadis, hafidh hadis daripada kalangan ulama Hanabilah. Beliau bermadzhab Hambali. Beliau pernah mengatakan rajulani solihani bulia bi ashabisu. Dua orang laki-laki solih yang diuji dengan pengikutnya yang buruk. Satu Ja'far As-Shadiq dengan pengikutnya yang menjadi Rafidhah. Kemudian yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bermakna memang Ghulatul Hanabilah itu sudah muncul sekitar tahun 300 sudah ada. Kita tengok perseteruan antara Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan Ghulat Hanabilah yang rumahnya sampai di
lempari batu. Oh, tu ramai tak tahu tu Kiai. Boleh Kiai cerita. Itu kan begitu. Kan sekarang orang kata dia ahli hadis, dia salafiyah kan. Dia guna Imam Tabari. Ada memang kisahnya begini. Imam Tabari ini tidak bersetuju dengan statement atau klaim akidah yang mengatakan Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas arasy. Oh, Itu. Ada yang mengatakan lagi Imam Tabari tidak bersetuju memasukkan Imam Ahmad ke kalangan fuqaha. Imam Ahmad itu kata Imam Tabari, beliau adalah muhaddis, laisa bifaqih. Nah, ini membuat kalangan Hanabilah marah. Sehingga rumah beliau dilempari batu. Tapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini bukan penakut. Ya. Beliau di embargo, tak boleh keluar kan, di rumah dilempari batu. Beliau tulis kitab Ikhtilaful Fuqaha, Ikhtilafatul Fuqaha atau Ikhtilaful Fuqaha. Beliau tidak masukkan Imam Ahmad bin Hanbal juga. Jadi pemberani ini kan. Dan yang mengatakan Imam Ahmad laisa bi faqihin ini bukan hanya Imam Tabarani, Imam Ibnu Jarir At-Tabari saja, Imam Ibnu Abdul Bar juga cakap seperti itu. Tapi walaupun kemudian kita kritik lah, itu tidak betul. Imam Ahmad juga faqih. Sama seperti lah Imam Abu Hanifah, kan ada juga yang kritik beliau ini bukan seorang kritikus hadis kan begitu kan? Ya. Ada, tapi itu pendapat tak betul. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Imam Ahmad bukan seorang faqih ini tidak betul. Dan sudah Imam Syafi'i sendiri mengiktiraf kepakaran fikih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu dilempari batu. Itu Imam, dan itu dikritik oleh banyak ulama juga. Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir itu mengkritik Hanabilah yang memusuhi Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi mungkin karena itu Ibnu Syahin kemudian mengatakan rajulani solihani bulia bi ashabis su, seorang laki-laki yang soleh tapi diuji dengan pengikutnya yang buruk, yakni Ja'far As-Shadiq dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kalau kita tengok kitab Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah karangan Syekh Abu Zahroh, beliau itu mengisahkan pada masa sekitar 300 menuju 400 itu ada kelompok kecil Hanabilah. Kelompok kecil Hanabilah, salah satunya muassisnya ini Abu Ya'la ini, tapi ada yang mengatakan beliau akhir hayatnya ini tarojo kepada Ahlussunnah wal Jamaah 100%. Ini beliau kelompok kecil Hanabilah ini mengklaim mereka berakidah salaf seperti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kemudian ulama-ulama Hanabilah sendiri bangkit menghantam kelompok itu. Kalian tidak sama seperti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satunya adalah Imam Ibnul Jauzi. Beliau tulis beberapa kitab mengkritik sesama ulama Hanabilah. Kemudian Salafiyah ini ditutup rapat-rapat. Salafiyah ini yang dibawa sekelompok kecil daripada Hanabilah ditutup rapat-rapat. Sampai saat itu dikatakan tidak disebut Hambali kecuali Mujassim. Gara-gara sekecil kelompok ini, mereka dikira mengotori mazhab Hambali yang suci. Oh, macam orang kata tak disebut Maliki melainkan Asy'ari. Tapi orang kena tak sebut Hambali melainkan Mujassim. Samalah seperti itulah begitulah. Terus kemudian mazhab ini, pemikiran ini tutup rapat-rapat. Pada akhirnya muncul Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau ulama hebat, kita mengakui, mengiktiraf keulamaan beliau, kita akui. Tetapi memang ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang memang menyesatkan mutlak bahkan mengkafirkan, walaupun mungkin kita tak bersetuju juga kan kalau sudah mengkafirkan, tapi ada yang lebih soft, lebih mu'tadil seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau ulama hebat, tapi kedua kelompok ini sepakat lahu bid'aun wa dhalalat, memiliki bid'ah dan kesesatan. Yang kata Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi, Al-Hafidz Abu Zur'ah Al-Iraqi, putra daripada Imam Al-Iraqi, Abdurrahim Al-Iraqi, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah ini punya pendapat fikah dan akidah bercanggah dengan ijma, ada sekitar 60 ijma. Banyak. Tapi bukan bermakna beliau ini terus kemudian menyesatkan, mengkafirkan, dan bukan. Tapi beliau hormat, tapi kita mesti mengakui bahwa memang Ibnu Taimiyah memiliki bid'ah dan dhalalat, kesesatan. Itu yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Berbeza dengan pengikut beliau, apalagi ulama-ulama Salafi ya. Ibnu Taimiyah ini disokong 100%. Maka itu ada testimoni, ada statement daripada mantan Salafi Syekh Abdul Fattah bin Qudus Al-Yafi'i. Beliau dalam kitabnya ada, saya boleh tunjukkan kalau memang diperlukan. Beliau mengatakan Ibnu Taimiyah ma'ajalatihi
beliau itu dikira seperti nabi, bukan dikira Seolah-olah. kedudukan. Kalau perkataan Imam Syafi'i ditolak, perkataan sahabat pun ditolak, ya kan, tabarruknya Sayyidina Abdullah bin Umar, Ya. ya kan, itu ditolak juga, katanya sahabat senior tak buat dan seterusnya. Tapi kalau sudah kata Ibnu Taimiyah, sami'na wa ata'na. Seakan kan begitu kan? Bahkan pendapat Ibnu Taimiyah yang bercanggah dengan salaf pun mereka akan sokong habis-habisan. Itu taksubnya luar biasa ini. Jadi Ibnu Taimiyah bolehlah kita katakan termasuk gulatul Hanabilah. boleh, Okey. tapi beliau seorang ulama yang alim, kita Ya. akui itu. Kita tak pernah pelekehkan Ibnu Taimiyah, cuma apa yang menjadi masalah tu adalah dari segi fiqahnya, akidahnya yang tak boleh kita nafikan. So kita nak pergi pada Ustaz Nudrus pula lah. Jadi makna Kiai dah buka pada kita tentang siapa ahli hadis, dan juga kita dah pergi ke arah yang lebih luas, iaitu rupanya daripada ahli hadis imamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Hanabilah jadi ada dua, Fudalat dengan Ghulat, yang mana Ibn Taymiyah salah satu imam yang dikatakan Ghulat Hanabilah. Jadi di Malaysia, Ustaz dah datang di Malaysia secara melibatkan diri dalam dakwah dan sebagainya, dan Ustaz pun dah terlibat dengan so-called ahli hadis di Malaysia lah. Wujudkah ahli hadis di Malaysia? Ramai yang mendakwa diri mereka ni ahli hadis ataupun ahli asariyah dan sebagainya. Benarkah akidah yang mereka praktikkan itu sebenarnya akidah ahli hadis seperti ulama-ulama hadis dahulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Terima kasih kepada Ustazah, kepada rakan-rakan panelis sekalian. Sebenarnya saya rasa ada seorang lagi panel yang kena ada dengan kita, tetapi saya rasa dia agak kesusahan untuk sampai ke sini. Dia duduk bukan di Semenanjung, tapi di Malaysia. Dr. Omar Muhammad Nur. Ya, betul. Ini bagi saya adalah bidang beliau. Tapi idza ghabal ma sahat tayammum. kita tayammumnya. Padahal dia dah. Dia sepatutnya ada. Tapi tak apa. Kita usaha apa yang kita termampu, insya-Allah. Kalau cerita pasal ahlul hadis dekat Malaysia ini, ahlul hadis di mana-mana ada sebenarnya. Kan? Tetapi yang menjadi perbahasan kita adalah ahlul hadis yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ahlul hadis Mu'tazilah, ada ahlul hadis liberal, ada ahlul hadis Syiah, ada ahlul hadis bermazhab-mazhab yang berbeza-beza. Tapi ahlul hadis yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita masih meragukan lagi. Kenapa meragukan? Terdapat kelompok yang mengaku mereka ahlul hadis. Tetapi apabila kita teliti akidah yang mereka sokong ataupun mereka bawa ataupun mereka pertahankan, kita lihat dia tidak sama dengan akidah Fudalaul Hanabilah, bahkan cenderung kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah. Cenderung kepada pemikiran Ibn Taymiyah. Bila bahas isu tafwid contohnya, kan? Tafwid yang mereka bawa adalah versi Ibn Taymiyah, iaitu tafwidu al-kaifiyah, bukan tafwidul makna. Mereka kata mereka tahu makna, tapi kaifiyah tak tahu. Bila bahas isu syirik, tauhid, juga cenderung kepada tauhid 3. Ibn Taymiyah. Bila bahas isu khalqul Quran contoh, yang diambil juga adalah pandangan Ibn Taymiyah. Kan? Tetapi walaupun Ibn Taymiyah sebenarnya mengatakan bahawa huruf Al-Quran itu adalah hadis. Ini hakikat yang ramai Salafi tak tahu. Ibn Taymiyah mengatakan bahawa huruf-huruf Al-Quran itu, rangkap Al-Quran itu, nazam Al-Quran itu adalah hadis. Dan di dalam istilah kita adalah makhluk. Kan? Tetapi sangkaan mereka, Salafi yang dibawa oleh Ibn Taymiyah ini adalah Quran itu ghair makhluk. Bagi kami, kalau ikut apa yang Ibn Taymiyah kata, sebenarnya dia mengatakan Quran itu makhluk. Sebenarnya, mengikut istilah kita. Tapi dia tak guna istilah makhluk, dia guna istilah hadis. Karena membezakan antara hadis dan makhluk. Betul. Bagi dia, hadis itu sesuatu yang tercipta di dalam zat Allah. Makhluk itu sesuatu di luar zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh berlaku hadis pada Allah Ta'ala. Boleh berlaku hadis dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hululul hawadis fi zatillah itu bagi Salaf tak pernah cakap macam tu. Salaf tak pernah cakap. Ijma Ahlussunnah maupun bukan Ahlussunnah. Sebab itu ini mazhab Taimiyah ni. Kita kena popularkan istilah mazhab Taimi, dan kita kena pisahkan salaf dengan Taimiyun ataupun Taimiyah. Dan mereka juga harus gentleman enough, be frank, kan?
Kalau kamu menjadikan dia sebagai tokoh mazhab kamu, sebutlah kami Taimi. Betul tak? Dan kamu sendiri tahu ada pandangan-pandangan Ibn Taymiyah yang tidak selari dengan pandangan salaf. Ya, contoh kan Allah wa lam yakun syai' ma'ahu. Kan? Hadis tersebut bagaimana Ibn Taymiyah mentakwilkannya. Nak belajar takwil, tak payah belajar dari Asy'ariyah, belajar takwil daripada Ibn Taymiyah. Bagaimana dia menetapkan ada hawadis la awwal lah ataupun qidam nau'i. Beritahu kami mana salaf yang bawa pemikiran seperti itu. Ahli hadis pun tak ada Ahli seorang. hadis pun tak bawa benda tu. Tu falsafah. Itu falsafah. Betul. falsafah itu sebenarnya. Itu falsafah. Jadi siapa yang ikut Aristotle sebenarnya kan? Kita kena tanya soalan itu. Baik. Ramai yang tadi Ustaz tanya, ramai yang dakwa diri mereka sebagai Asy'ariyah atau ahli hadis. Benarkah mereka praktik? Kita dah tunjukkan tadi tidak. Cuma Ustaz Nur Hidayat dah cerita panjang berkenaan dengan ahlul hadis tadi. Saya nak bawa satu mungkin kejutan lah kepada kawan-kawan salafi kita. Sebab bila sebut ahlul hadis, mereka kata, oh kami ahlul hadis, kamu Asy'ariyah. Macam Ustaz kata tadi, berlaku pemisahan. Maksudnya Asy'ariyah tu bukan ahlul hadis. Hakikatnya adalah bila disebut ahlul hadis, yang pertama keluar sebenarnya Asy'ariyah. Ya. Khususnya bila kita lihat selepas zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bila sebut ahlul hadis, humul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Betul. Cumanya ahlul hadis ni Asy'ariyah ni adalah nuzaru ahlul hadis yang disebut oleh Ibn Fura. Ibn Fura mengatakan bahawa Asy'ariyah ini, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kita adalah memperjuangkan hadis Nabi SAW, tetapi dengan pendekatan nazar. Dia ada ruwatu ahlul hadis, ada nazar ahlul hadis. Kan? Dia pendekatan, bukan usul berbeza. Ini orang kena faham. Ada orang menganggap apabila strategi berbeza menunjukkan manhaj itu berbeza. Tidak. Usul mazhab sama. Tapi ada yang memilih untuk tidak berdebat, ada yang memilih untuk berdebat. Hanya kerana A berdebat, B tidak berdebat, adakah mereka berbeza mazhab? Tidak. Berbeza strategi. Tetapi usul mazhab itu sama. Izinkan saya menyebut nama-nama ulama-ulama hadis. Boleh. Selepas zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Supaya mereka-mereka yang nak belajar hadis ataupun pernah belajar hadis, saya ingatkan kembali siapakah tokoh-tokoh ini. Dia nampak nama tu bila belajar hadis, tapi dia tak sedar tu Dia tak Asy'ariyah. sedar. Kalau bukan Asy'ari, Maturidi. Kan? Dan kalau bukan Asy'ari, bukan Maturidi pun, mereka bukan Taimi. Mereka bukan Taimi. Al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Hafiz Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Okay? Siapa lagi? Abul Qasim Ibn Asakir, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani. Asy'ari. Al-Ash'ari. Lawan Ibn Mandah. Nu'aim. As-Sam'ani. Kita boleh masukkan As-Sabuni juga. Sabuni. Makanya nanti Anda ada bentang Sabuni Asy'ari. Sabuni Asy'ari ni. Oh, marah tu. ada banyak di internet. Ibn Al-Qattan, Al-Qadi Iyad, Ibn Salah, Al-Hafiz Al-Mundhiri, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Nuruddin Al-Haythami, Al-Hafiz Al-Mizzi, Ibn Hajar Al-Asqalani, the prince Ibn of Kathir. Ibn Kathir, Ibn Munayyir, Ibn Battal. Batal Al-Maliki. Kemudian kebanyakan pensyarah-pensyarah Sahihain, pensyarah-pensyarah Sunan, Al-Hafiz Al-Iraqi dan anaknya Abu Zur'ah, Ibn Jama'ah, Badruddin Al-Aini, Al-Hafiz As-Salah Al-Ala'i, Al-Imam Ibn Al-Mulaqqin, Syekhul Islam Ibn Daqiq Al-Aid, Al-Hafiz Al-Zahabi. Okey, kita sertakan Al-Zahabi. Al-Zahabi itu Dia bukan Taimi. ya bukan Taimi, betul. Dia mengkritik Ibn Khuzaimah. Betul. Walaupun dia anak murid Ibn Taymiyah. Bahkan dalam bayan Zahrul Ilm dia kritik Ibn Taymiyah. Oh ya. Al-Zahabi. Dalam bayan Zahrul Ilm. Oh ya betul. Dia Tapi kritik Ibn Taymiyah. ada yang Ada yang menafikan lah. menyaksikan. Menafikan Tapi sebenarnya itu nisbah. sabit lah. Ya. Sabit itu karangan. Ada yang Al-Zahabi. menafikan. Cuma kita lihat manhaj dia. Manhaj. Bagaimana dia melihat takwil. Dia ada kalam-kalam mufawwid. yang dia mufawwid. Ya, jelas. Dia mufawwid. Dan dia mengkritik Ibn Khuzaimah, pemilik kitab Tauhid, sebagai mengatakan bahawa dia mughalin fil itsbat. Dia melampau di dalam itsbat. So ada kategori orang mengatakan Az-Zahabi ahlul hadis, Ibn Khuzaimah bukan ahlul hadis. Tapi lihat, di kalangan ahlul hadis juga terdapat perbezaan dan kritikan. Kita tak habis lagi senarai. Al-Hafiz Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, Al-Hafiz Ibn Kathir. Walaupun Ibn Nasruddin Dimashqi ada puji Ibn Taymiyah.
Ada Tapi puji. dia bukan. Dia bukan. Dia bukan. Al-Wafir. Ya. Dia sebenarnya kita baru nak kata puji Ibn Taymiyah. Anda rasa anda baru puji Ibn Taymiyah tadi. Tak, ini yang orang-orang Orang tak Wahabi- perasan, Ini ha. orang-orang Wahabi guna hujah. Maksudnya Ha. dia ada puji, so dia Taimi. Nampak tak? Macam ada orang puji Muhammad bin Abdul Wahab. Macam saya pernah debat dulu. Duk bawa kalam orang duk puji Muhammad Abdul Wahab. Tak mesti dia setuju. Pujian bukan makna bersetuju dengan pegangan atau perjuangan dia. Manhaj Asy'ariyah mengajar kita supaya mengiktiraf Insaf. sahibul khair fi khairi. Betul tak? Yang baik, yang betul kita sepakat dan kita setuju. Min barokatil ilmi al-insafu. Nah. Jadi kalau sudah tidak berlaku insaf, kita tidak diberi ilmu berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab insaf tu Ustaz ada iman ada dengan kita ni. Kalau tak insaf kita perang nanti. So, ada iman yang akan melibas nanti. Kita melambung je. Lambung kita tunggu. Makanya gini Ustaz, Ya. yang dalam takrid Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Ar-Raddul Wafir, Ya. itu beliau mengatakan kurang lebihnya hendaklah ada rojul yang akil, yang punya akal, yang cerdas untuk menghimpun kalam-kalam fatwa Ibnu Taimiyah yang sesat, yang bercanggah dengan ijma dan lain-lain, kemudian dibantah untuk nasihat kepada muslimin muslimat. Ini yang tidak diviralkan. Ya. Bahwa Imam Ibnu Hajar memang mengiktiraf keilmuan daripada Ibnu Taimiyah. Tapi mereka ramai juga yang tak tahu bahwa Imam Ibnu Hajar juga mendorong orang-orang yang cerdas untuk menghimpun kalam-kalam Ibnu Taimiyah untuk dibagi tahu kepada masyarakat muslimin bahwa ini perkataan yang silap dan jangan diikuti. Dari riwayat yang paling sahih berkenaan dengan Ibn Taymiyah dari murid-muridnya sendiri. Betul tak? Ya, betul. Tapi masalah mereka ni, Al-Mizzi, mereka lompat. Ibn Kathir, Lompat. Al-Dhahabi. Dan tidak mahu melihat dan tidak mahu menilai kembali. Jadi anak murid dia antaranya adalah Ibnu Qayyim, Al-Mizzi, Ibnu Kathir, Az-Zahabi. 3 yang lain tak ikut dia. Betul. Ibnu Qayyim seorang yang tinggal. Tak boleh sahkan benda tu? Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Tapi Ibnu Abdul Hadi itu dalam akidah kurang populer dia. Tak, nama Kurang popular. dia orang pun tak guna nama tu. Salafiyah pun tak guna nama tu. Tak guna. Memang kurang populer lah dalam akidah beliau. Siapa yang popularkan Ibn Taymiyah kembali? Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Itu pun kita kena cerita nanti. Tapi Ustaz izin kerana Sila. mungkin ada orang yang akan berkata, macam mana kita nak menilai kritikan para ulama ni pada satu sama lain. Contoh. Kita ambil pengalaman ahlul ra'yi dengan ahlul hadis tadi yang Ustaz dah timbulkan. Kita tak dapat nafikan bahawa Imam Ahmad ada kalam-kalam yang keras ke atas Imam Abu Hanifah. Ini riwayat-riwayat yang sahih. Apa yang dia kata? Mazilna nal'anu ahlul ra'yi wa yal'anunana. Hatta ja'a Syafi'i fajama'a bainana atau famazzaja bainana. Bagi anak ini adalah satu period sejarah yang sangat penting, yang besar pengajaran untuk kita. Imam Ahmad apabila memenai Imam Abu Hanifah kerana manhaj yang kelihatannya berbeza, berlaku sedikit kalam-kalam yang keras daripada kedua-dua manhaj ini. Tetapi bila datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apa yang Imam Syafi'i buat? Dia bukan mengambil kalam Imam Ahmad sahaja dan melihat ni sebagai hitam ataupun putih, ataupun melihat kalam Imam Abu Hanifah atau Muhammad bin Hasan Al-Shaybani, guru dia, sebagai hitam atau putih. Apa yang Imam Syafi'i buat? Dia buat gabungan. Di situ timbul usulul fiqh. Dan usulul fiqh yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah menggabungkan nas dengan akal. Dan kenapa rata-rata Asy'ariyah adalah Syafi'iyah? Sebab manhaj dia sama. Dalam memahami fiqh, dalam memahami akidah. Dalam memahami akidah. Maksud dia gabungan nas dengan akal manusia. Jadi manhaj ini kita belajar. Hanabilah yang datang selepas itu tidak menukil pendirian Imam Ahmad tentang Imam Abu Hanifah. Kenapa? Sebab mereka juga berlaku proses evolusi. Mereka tersedar juga, kita perlulah sebenarnya akal ni. Dan di kalangan ahlul ra'yi, kita pun perlu mensabitkan dalil-dalil kita ni. Jangan sebarang menggunakan spekulatif reasoning saja. Jadi tokoh yang seperti Imam Syafi'i yang datang kemudian adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi ramai di kalangan ahlul yang mengaku sebagai ahlul hadis ni masih terperangkap dalam fasa sejarah itu. Iaitu Imam Ahmad mengkritik ahlul ra'yi. Jadi bukankah sudah disatukan selepas itu? Begitu juga awal-awalnya Imam Syafi'i ada kalam-kalam yang agak keras kepada ahlul kalam. Sebagai disiplin yang diwakili oleh Mu'tazilah. Tetapi selepas itu berlaku rekonsiliasi yang sama.
Kemudian hari, so fasa kedua, kita kata 2.0. Ahli sunnah 2.0, berlaku rekonsiliasi akal dengan nas kembali. Jadi kenapa hari ini kita nak patah balik ke situ? Dia macam dia nak patah balik pada Al-Quran hadis saja tu dah. So ini sudah membelakangkan pembelajaran yang telah dilalui oleh ulama. Pembelajaran yang sangat berharga. Sebab ulama pun berlaku proses evolusi. Tengok Imam Syafi'i melalui fasa-fasanya daripada Iraq, lepas tu akhirnya bila di Mesir, fatwanya berubah. Sebab dia melihat keadaan sekeliling, konteks yang berbeza, maka fatwa dia berubah. Begitu juga. Tapi bagi yang menganggap bahawa agama ni, semua daripada aspek agama ni terpahat di atas batu, tidak boleh berlaku perubahan, beku, kaku, maka akan terus berlaku persikataan seperti ini. Dan ahlul hadis tu juga berlaku proses evolusi. Itu yang saya nak tekankan. Dan akhirnya telah diwakili majoritinya oleh Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Di ahlul hadis bukan berbeza dengan jalan Asy'ariyah wal Maturidiyah, tapi ahlul hadis diwakili majoritinya oleh Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Allahu a'lam. Sampai Imam Subuki pun dia sebut dalam Tabaqat Syafi'iyah, dia kata mazhab Asy'ariyah itu adalah pegangan ahli hadis dulu dan kini. Imam Subuki hidup pada kurun yang ke-8. Maknanya daripada dulu sampai ke zaman kurun ke-8, semua ahli hadis dah masuk Asy'ariyah dah. Dia tak beza dah antara dia dulu orang nampak pertembungan itu. Dan ini yang dibangkitkan pertembungan antara ahli kalam dengan ahli hadis. Tapi selepas pada zaman itu, macam Ustaz sebut, maknanya selepas pada Imam Abu Hasan Asy'ari dah ada penyantuan. Dan sebab itu Imam Subki pada kurun yang ke-8, dulu dan kini ahli hadis adalah Asy'ariyah Maturidiyah. So kita nak pergi pada Ustaz Adam Iman. Sekejap. Okey, Mungkin perlu kita viralkan juga. Kita ingat ada Darul Hadis. Ya. Darul Hadis itu yang mewakafkan, mensyaratkan, satu yang mesti Asy'ari. mengajar, satu mesti pakar hadis, dua mesti berakidah Asy'ariyah. Siapa yang Syartul masuk Waqif. situ? Hah? Siapa yang masuk belajar situ? Ya kan Ibnu Salah, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Katsir, Al-Mizzi. Sempat memang terjadi gaduh. Al-Mizzi betul tak ini Asy'ari? Itu memang sempat gaduh. Makanya Al-Mizzi itu ketika diangkat menjadi Grand Syekh di Darul Hadis itu, beberapa ulama Asy'ariyah ini tak puas hati. Betul tak ini Asy'ariyah? Kan gitu. Anak murid Ibnu Taimiyah. Ketika beliau mengajar kitab Khalqu Af'al Ibad Imam Al-Bukhari, itu sempat ulama Asy'ariyah marah. Jangan-jangan ini Jahmiyah yang dituduhkan adalah kami. Karena memang saat itu belum tahu bahwa memang Imam Al-Mizzi adalah Asy'ari. Tahunya begitu. Tapi ada mesti kalau mau ngajar kan ada semacam surat sen lah, apa itu tauqi atau sen lah, pengakuan bahwa beliau Asy'ari. Beliau Asy'ari dan Al-Mizzi mengaku sebagai Asy'ari. Kalau tidak mengaku sebagai Asy'ari dan tidak berakidah Asy'ari, berarti Al-Mizzi melanggar syariat Allah. Karena syaratul waqif kanas syari. Kalau si wakaf sudah mensyaratkan sesuatu, maka tidak boleh dilanggar karena itu seperti nas agama. Dan Al-Mizzi menjadi Grand Syekh di Darul Hadis, Imam Ibnu Katsir juga menjadi Grand Syekh pada Darul Hadis. Ini saja tambahan ini. Ini penting sekali. Oh, itu ramai tak tahu tu. Bermakna bahwa dalam Asy'ariyah pun banyak pakar hadis. Itu di Darul Hadis itu. Itu ramai tak perasan. Jadi cut video ni viral. Baik, Ustaz Adam Iman. Bagi yang tak tahulah, Ustaz Adam Iman ni asalnya Wahabi lah senang cerita. Dan dia punya Wahabi tu memang totok lah dulu. Saya pernah tengok satu video dia kata ni dahsyat ni. Tapi antara benda yang dipuji oleh Asy'ariyah masa tu, walaupun Ustaz Adam Iman sebagai Wahabi ataupun Salafi ni sebutan lebih lembut kot dia kata Ustaz Adam Iman tu walaupun dia totok, tapi dia insaf, dia ilmiah, dia tak menyerang peribadi dan sebagainya. Mungkin itu yang menyebabkan turning point Ustaz boleh berpindah daripada Salafi Wahabi kepada Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Kita tak kata Asy'ariyah lagi, tapi Ustaz ceritalah nanti. Okey, Ustaz, apa beza Asy'ariyah Maturidiyah dengan Asariyah ataupun Hanabilah yang ada di dalam perbahasan para ulama? Sila Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Yang saya hormati, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Azhar. Seterusnya rakan-rakan asatidzah panel Kiai Nur Hidayat Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nudurus. Izinkan saya untuk bercakap pada hari ini saya pada martabat adik-adik kepada asatidzah semuanya. Saya masih muda. Berhubung kepada soalan Al-Fadhil Ustaz Azhar, apakah perbezaan di antara Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dengan Athariyah Hanabilah?
kita tak dapat nafikan lah. Dalam kalangan Hanabilah dengan Asy'ariyah pun, meskipun dalam satu keluarga Ahli Sunnati wal Jamaah, masih lagi ada perbezaan. Seperti mana Kiai Nur Hidayat ada sebut pada awal tadi, mereka ini berbeza dalam isu furu' akidah ataupun daqaiqul akidah. Perkara yang mendalam dalam akidah, yang mana orang awam tak wajib tahu, yang mana perbahasan itu berlega dalam kalangan para ulama, para intelektual. Pada perkara tersebut ada perbezaan pendapat yang mana dinaskan oleh ulama Hanabilah, itu tidak membawa kepada tabdi' ataupun takfir. Ulama Hanabilah sendiri menyatakan bahawasanya perbezaan dalam bab-bab seperti itu, bin nas mereka nyatakan tentang khalqul Quran, tentang kemakhlukan Al-Quran. Kalau berlaku perbezaan pendapat, masih lagi belum mengeluarkan seseorang itu daripada daerah agama Ahlussunnah, agama Islam, daerah tauhid dan sebagainya lah. Masih lagi ada takwil-takwil dan uzur-uzur yang mesti diberikan. Bukan semesti yang mana disebarkan oleh Salafi sekarang, mereka ambil nas salaf. Masalah Salafi sekarang, sebelum masuk kepada soalan Ustazah, adalah mereka menjadikan nas manusia dalam zaman salaf sebagai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya. Itu masalah mereka. Mereka jumpa satu quote, qala hadatsana. Kemudian mereka kata ini, nampak ni Muhammad kata macam ni. Entah lawan ni Muhammad. Entah mubtadi'. Entah Jahmi. Oke, boleh saya tambahkan Ya, sedikit? sila. Ustaz? Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, asas kita tanzih. Kalau kita beza dengan mereka Salafi. Kalau Salafi tengok hadis yang seakan-akan Allah memiliki fisik, mereka akan suka sangat. Iya, betul. Kan begitu. Mereka Oh akan ini suka tengok. sangat. Betul. Allah seperti ini, tengok. Betul, tengok. betul. Tapi kita ini yang sudah diajarkan tanzih, mukhalafatul hawadis. Iya. Macam mana ini? Macam mana? Pasti akan ini bezanya. Benar. Yang memang akal kita tanzih dan Betul. akal mereka yang tidak tanzih. Betul. Oke, terus. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Kiai. Perkara tu saya akan sentuh je soalan yang kedua mungkin. Apa tu? Sebagai ex-Wahabi, sejauh manakah tajsim dalam kalangan sejauh manakah tajsim dalam kalangan mereka kan? Saya akan sentuh je lagi beberapa pengalaman peribadi. Okay? Jadi dalam kalangan Asy'ariyah dengan Hanabilah ini, mereka still lagi mempunyai khilaf. Still lagi mempunyai khilaf. Seperti mana dinaskan oleh Al-Hafiz Abdul Baqi Al-Hambali, Al-Mawahibi Al-Hambali dalam Al-Ain wal-Athar. Al-Imam Al-Qadumi Al-Hambali rahimahullah dalam Al-Manhaj Al-Ahmad fima thuliba an al-madhhab al-ahmad min al-masalib, kan, menyatakan bahawasanya kitab muktamad mazhab Hanbali ada dua dalam akidah yang dipelajari, muktamad tadris yang diajarkan, yang menjadi silibus pengajaran. Jadi dalam Asy'ariyah kita ada Ummul Barahin, mungkin kita ada Khairat Bahiyah, kita ada kita Imam Sanusi untuk diajarkan. Dalam Hanabilah ni Fudhal al-Hanabilah lah, okey. Yang menjadi muktamad tadris yang diajarkan muktamad adalah Al-Ain wal Athar oleh Abdul Baqi Al-Hambali, dan juga Nihayatul Mubtadi'in oleh Al-Imam Ibn Hamdan, Hamad bin Syabib bin Hamdan, yang diringkaskan oleh Al-Imam Ibn Balban Al-Hambali rahimahullah dalam Qala'idul Aqyan. Dalam Al-Ain wal Athar oleh Al-Hafiz Abdul Baqi Al-Mawahibi Al-Hambali, dalam fasal kedua dia menerangkan perbezaan faslun bainana antara Hanabilah dengan Al-Asy'ariyah. Dia mulakan dengan pertama, walaupun kita menegaskan bahawasanya memang Ahlussunnati wal Jamaah terbahagi kepada tiga kelompok. Yang pertama adalah dia Athari kan, so dia startkan dengan Athari lah. Yang pertama adalah Al-Athariyah, iaitu pengikut Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah Al-Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga adalah Al-Maturidiyah, pengikut Al-Imam Abu Mansur, Imamul Huda, Abu Mansur Al-Maturidi. Yang cakap tu siapa? Safari ni? Yang cakap itu adalah Abdul Baqi, Al-Hafiz Abdul Baqi Al-Hambali. Awal sebelum As-Safarini. Ulama Hambali yang cakap ada tiga itu banyak. Ya, banyak. Sebelum As-Safarini rahimahullah dalam Lawami' al-Anwar, Al-Hafiz Abdul Baqi Al-Hambali naskan dalam Al-Ain wal Athar. Dalam Al-Ain wal Athar. Pada fasal kedua ni dia membezakan di antara Asy'ariyah dengan Hanabilah. Menjawab soalan Al-Fadhil Ustaz Hazam. Ya. Saya ringkaskan isu antara Hanabilah dengan Asy'ariyah ini dengan beberapa mukadimah. Yang pertama,
dalam satu keluarga ahli sunnah tak semestinya kita sama sentiasa. Ya. Itu satu benda yang yang perlu ditekankan. Sebab netizen sekarang dia orang akan nampak apa Aswaja ni kan dalam bab Ibn Arabi beza. Contoh. Kiai Hidayat dengan lawan Ustaz Idrus. Round kedua, Kan? ting-ting. Ya. Apa Aswaja ni tak teli tak apa ini tanakut dan sebagainya. Ya, orang awam dia tak tahu. Maksudnya betapa dalam arena Ilmiah tu. ni, akademik boleh sahaja dalam satu aliran berbeza. Ya. Boleh saja dalam satu aliran berbeza pendapat. Okey. Jadi dalam satu keluarga besar, itu sebagai contoh sajalah kan. Dalam satu keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah masih ada lagi perbezaan pendapat di antara Al-Asy'ariyah dengan Hanabilah. Saya pecahkan kepada 3 hari ini sebagai ringkasan. Yang pertama dalam bab iman. Dalam bab iman. Al-Hanabilah dia meneruskan pendekatan Ahlul Hadis. Macam Ustaz Nodro cakap tadi, Al-Hanabilah, walaupun kita puji dalam kalangan Al-Hanabilah ada yang fudalaul Hanabilah dan ada ahli hadis yang committed dengan Ahlussunnah wal Jamaah ada. Cumanya daripada kami Al-Asy'ariyah sendiri, kita mengkritik itu tidak menghalang kita untuk mengkritik walaupun kita nyatakan mereka sama keluarga Ahlussunnah. Kita nyatakan mereka masih lagi mahu tersekat dengan episod sejarah yang lama. Fasa lama macam Fasa Ustaz Nurul sebut tadi. Iaitu mereka masih lagi meneruskan slogan lama. Okey, mereka masih lagi meneruskan slogan lama dan menganggap itu adalah salaf. Itu adalah pegangan salaf. Contohnya dalam bab iman. Dalam bab iman mereka masih lagi memasukkan iman sebagai iman itu adalah sekali. Iman qaulun wa amal, sekali dalam takrif musamma iman. Okey. Ini meneruskan beberapa approach ahli hadis pada zaman salaf yang mana mereka agak gencar melawan murjiah. So mereka masukkan iman, takrif iman tu sebagai perbuatan dan juga perkataan pun termasuk dalam iman. Sedangkan di sisi kita Asy'ariyah, takrifan iman adalah tasdiq. Iman adalah tasdiq. Iman adalah kepercayaan dalam hati. Okey. Yang lain-lain itu adalah kamalat, maksudnya penyempurna kepada iman. Okey, penyempurna kepada iman. Tapi dalam pentakrifan iman, mereka Al-Hanabilah masih lagi meneruskan takrifan Al-Hadis yang lama, iaitu iman adalah qaulun wa amal berdasarkan nas Imam Ahmad dan nas para ahli hadis yang sezaman dengan Imam Ahmad ketika itu, yang sama blok dengan Imam Ahmad. Kena ingat, ahli hadis mereka cuba untuk, terutamanya murid-murid Imam Ahmad yang macam Kiai Hidayat cakap tadi, bulia bi ashabis su. Imam Ahmad diuji dengan ashab yang buruk, iaitu ashab yang mana bercelaru, seperti mana kata Syekh Said Faudah, ada iskaliyat, bercelaru. Okey. Mereka ini cuba untuk merampas title ahli hadis dan mereka khaskan pada Imam Ahmad sahaja semata-mata. Itu usaha yang sedang dibuat. Sedangkan ada sahaja dalam kalangan perawi Al-Bukhari, tak silap saya nama Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, yang mana dia kata diriwayatkan di dalam siyar, bahkan dalam siyar Alamin Bala oleh Al-Hafiz Zahabi, dia kata mabala bi ashabukum, apa kena dengan rakan kalian ni Ahmad bin Hanbal, kan? Qul al-Quran kalamullah waskut, katakanlah Al-Quran adalah kalamullah dan diam, jangan cakap macam Ahmad bin Hanbal. Jadi tuan-tuan dan puan, ahli hadis tidak semuanya ikut Imam Ahmad. Apa yang cuba dibuat oleh Hanabilah sekarang adalah ahli hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan realiti macam Kiai Hidayat dengan Ustaz Nurul sebut, pada zaman Imam Ahmad tu, oleh kerana dia ngetop, kan, dia ngetop maksudnya dia yang paling membawa simbol revolusi lawan kepada Mu'tazilah, so nama dia dinaikkan sebagai Imam Ahlussunnah, sebagai simbol ahli hadis, The face of ahli hadis lah. Sebab itu sebab dia, kerana dia adalah lambang perjuangan ketika itu. Hakikatnya dalam lapangan akademik, bukan dia seorang sahaja yang mewakili ahli hadis. Ahli hadis ada banyak pendapat lain berhubung dengan ayat sifat, berhubung dengan khalqul Quran, yang mana tidak sama dia punya pendapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi kembali kepada perbahasan iman, Abul Faraj Asy-Syirazi naskan, Abul Faraj Asy-Syirazi Al-Hambali Al-Qadhi sezaman dengan Al-Qadhi Abu Ya'la, naskan bahawasanya Hanabilah begini, iman qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan masih lagi dalam musamma iman, khilafan lil Asy'ariyah, berbeza dengan Asy'ariyah. Jadi masih lagi ada perbezaan. Okay, dalam iman, dalam takrifan iman. Ini amat pentinglah sebab inilah yang menyebabkan Imam Abu Hanifah dicela dalam bab iman.
Okey. Tapi Ustaz, ana nak pastikan dulu, mereka tak kata orang yang tak solat tu kafir. ya. Mereka tak kata orang Tak kata. Padahal mereka cakap iman adalah amal. Naam. Maksud dia, hakikatnya mereka menerima bahawa amal ni masih samarah. Ya, betul. So dia masukkan mukammilat tu di dalam hakikatul iman. Sebab itu kita nyatakan bahawasanya Al-Hanabilah mereka, bukan kita katakanlah, Syekh Fodah dia cakap lah, ladaihim iskalat pada taksil sebenarnya. Pada taksil, mereka ada taksil. Tapi tak apalah, itu ruang untuk kritik Al-Hanabilah pada masa yang lain mungkin. Cumanya nak katanya begitu taksil mereka. Begitulah taqid mereka. Begitulah ta'rif mereka. Okey, tapi bila tengok dalam furu' Mu'tamad Hanabilah bahkan beza dengan usul-usul yang mereka sebut. Mereka ikut muktamad mazhab-mazhab lain. Okey? Ni kita kata proses evolusi ni. Ya, betul. Okey. So, kita kena tahulah tak semestinya ulama dia letak usul and then dia iltizam dengan usul tu sentiasa. Ya. Tidak semestinya. Tidak semestinya dia letak syurut, kemudian dalam setiap furu' yang dia jumpa, dia akan ikut furu'. Dia akan ikut asal ataupun syurut yang dia letak pada awal tu. Tak semestinya. Dan tak semestinya nas Imam Ahmad akan diguna pakai pada setiap furu'. Saya tak pasti kalau perbahasan kita ni untuk orang awam, tapi ini penting untuk ditegaskan. Okay? Jadi itu yang pertama dalam perbahasan iman, yang mana ianya kurang relevan lah sekarang kan, perbahasan iman. Yang paling ngetop kita kata kurang relevan, tapi sebenarnya isu sekarang ni Wahabi menghukum kafir dengan perbuatannya, Ustaz. Ya, betul. Orang tawaf kubur kita tak setuju, tapi tawaf kubur tu terus jadi kafir. Itu masalah dah tauhid 3. Itu lebih spesifik lagi masalah pada tauhid 3, taksim tauhid. Jadi sebenarnya kita Asy'ariyah kita kata pada pengkafiran seseorang ataupun iman seseorang itu kekal ataupun tidak pada hati dia, i'tiqad dia. I'tiqad qalbi. So kena gali i'tiqad dia, baru hakim boleh buat keputusan. Tapi sekarang dengan perbuatan terus dituduh syirik, kafir. So Terus itu lebih kepada dua isu yang berbeza, dua isu yang saling sinkronis lah antara taksim tauhid dengan perbahasan iman lah. Sebab itu saya mulakan juga. Cumanya dia tidaklah se-hot perbahasan ayat sifat. ya. Okey, isu kedua ayat sifat. Itu yang paling Ayat penting. sifat. Itu yang sama sekarang ni. Yes. Dalam Hanabilah sebenarnya muktamad Al-Hanabilah seperti mana yang Hanabilah war-warkan adalah mereka mengikut muktamad Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Mukhtasar Al-Mu'tamad, Al-Qadhi Az-Zaghuni dalam aqidah, dan nusus daripada Imam Ahmad yang banyaklah. Okey. Mereka ini kalau kita tengok akidah mereka disimpulkan oleh Abdul Baqi Al-Hambali dalam Al-Ani wal Athar, dan juga Qala'idul Aqyan Ibn Balban, Najatul Khalaf oleh Uthman bin Qaid Al-Najdi, Hambali Najdi, Uthman bin Qaid. Tu zaman bila dia? Sezaman, hampir sezaman dengan Imam Muhammad bin Wahab. Oh ya. Hampir sezaman dengan Muhammad bin Wahab. Tapi dia fudalah. Wahab, dia fudalah. Oh. Okey. Orang nampak Muhammad baru Wahab Tapi nak katanya itulah dia. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini adalah ayat sifat, mereka senada dan seiring, yang mana hakikatnya sama saja seperti tafwid Asy'ari. Sama sahaja. Ustaz tekankan sikit lagi tu Ustaz. Mungkin ada yang tak dengar, tekan. Ya, sama sahaja akidah Hambali dengan tafwid Asy'ari. Mereka kata mereka isbat zahir, okey isbat zahir. Okey. Isbat zahir istawa, isbat zahir istiwa. Zahir lafaz yani. Zahir lafaz. Laisa zahir Dan bukan makna. Ada zahir kalam, ada zahir makna lughawi. Nah, yang ditolak itu adalah zahir makna lughawi. Tapi zahir lafaz tu dia. Zahir lafaz tidak. Zahir lafaz itu maknanya tidak taktil dan tidak takwil. Betul. Tidak taktil, tidak takwil, biasa begitu. Amir ruh. Ya, makanya kita perlu untuk menyampaikan kepada kalangan awam tentang perbezaan ini. Karena memang ada nas-nas ulama kita yang mengatakan memang imrar ala zahir. Memang ada. Itu kemudian dipahami oleh mereka. Kita katakan betul, memang ada ulama yang memang memberlakukan sebagaimana zahirnya. Tapi ini bukan zahir lughawi sebagaimana yang dipahami oleh salafi wal Nah, ini zahir lafaz. Perkara ini yang Kian Widik cakap tadi, dah Ustaz Nodrus arahkan saya untuk tegaskan. Mereka sama seperti tafwid Asy'ari, yang mana mereka tafwid ma'na Hanabilah. Walaupun kita berbeza kan, tapi ini mereka sama dengan kita. Dia tak isbat makna lah. Dia tak isbat ma'na. Dia Makna tak isbat lughawi. Makna zahir tak? Makna zahir lughah tak isbat. Seperti mana yang dinaskan oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Tahrim An-Nazar fi Kutub Al-Kalam. Dan juga dalam Lum'atul I'tiqad. Sampai dalam kalangan Asy'ariyah pun, dalam kalangan Salafiyah pun ada yang kata, oh tak, kita terpaksa mengaku bahawa Ibnu Qudamah mufawwidah.
Tapi mereka tolak kan? Tidak semua. So, ada majority cuba untuk takwil. Majority cuba untuk hamal dan terehat bawa Ibnu Qudamah tu geng kita. Tetapi ada sebahagian maksudnya mahal syahid ni nak kata dia tak nampak tak ada jalan lagi dah, seperti Allamah bin Jibrin, Syekh bin Jibrin, Allamah Abdullah bin Jibrin. Dia kata Ibnu Qudamah ni cakap macam ni dan wal khilafu was sawabu khilafu dzalika. Dan yang tepatnya bukan seperti apa yang Ibnu Qudamah cakap. Ibnu Qudamah cakap ni sama-sama Hambali pun kalau tak sesuai dengan akidah dia, as-sawab lain. Yang betulnya lain. Walaupun yang cakap tu Ibnu Qudamah. Ya tak? Walaupun yang cakap tu Ibnu Qudamah. Jadi dinas oleh Ibnu Qudamah, bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Fadl Salaf ala al-Khalaf, dia kata bahawasanya dia membantah Muqatil bin Sulaiman dan juga Karramiyah. Dia kata kenapa tak diam macam mana salaf diam, dan tidak memberitahu, tidak mentakwil, tidak memberitahu maknanya, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah akidah Hanabilah sebenarnya, iaitu itsbat zahir al-lafaz dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dinaskan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, anak dia Al-Qadhi Ibn Abi Ya'la As-Saghir, dan juga Ibn Az-Zaghuni, Ibn Al-Jawzi lebih lagi yang karang Iddafa'u Iham Tashbih. Begitu juga a'immah Al-Hanabilah, okay? Seperti Al-Imam Abdul Baqi Al-Hambali, Al-Imam Ibn Balban, Al-Imam Mar'i Al-Karmi rahimahullah ta'ala. Ini mu'tamad belaka semuanya, mu'tamad belaka. Bukan seperti Al-Imam Ibn Taymiyah Al-Hafid. Dalam kalangan Hanabilah ada dua Ibn Taymiyah, satu Majduddin Abdul Barakat, Ibn Taymiyah Al-Jadd, satu lagi Ibn Taymiyah Al-Hafid. Okay? Bukan seperti Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah, kita boleh nyatakan beliau rahimahullah, namun beliau tidak serius dalam menafikan tajsim. Hal ini berbeza dengan A'immah Hanabilah yang serius dan committed menafikan tajsim. Dan dia kata tashbih tak salah. Ya, ada beberapa dimensi tasbih yang tak salah. Tak salah. Itu kata Ibn Taymiyah sarahatan. Okay? Ini khilaf antara Ibn Taymiyah dengan Al-Hanabilah. Al-Hanabilah begitu committed menafikan tajsim. Itu sama dengan kita lah. Sama. Sebenarnya untuk orang yang tak tahulah, maksudnya bila kita buka kitab Asy'ariyah tu sendiri, terutama pada bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, didatang ke perbahasan mutasyabihat, istawa, yad dan sebagainya. Asy'ariyah tu sendiri kata ada dua, kan? Antara satu pegangan salaf iaitu tafwid. Yang kedua pegangan khalaf iaitu takwil. Jadi tafwid ni sendiri sebenarnya dah sama dengan ahli hadis. Sebab itu betul. Sebab itu Dr. Hamzah Bakri dia kata mazhab Asy'ari ni adalah mazhab yang amat baik, amat relevan dan amat mendatangkan kemaslahatan. Bukan seperti mana yang ditimbulkan oleh sebahagian orang. Mana kamera? Sebahagian orang. Sebahagian orang yang kata cuba akan membawa Ibnu Tumar, akan membawa keganasan. La, ya akhi. Maksudnya dia merangkumkan dan mensyumulkan semua itijahat, semua approach. Yang tak nak takwil boleh masuk, come on. Kita nak kait sikitlah dengan RUU Mufti Wilayah ni. Sebab kan RUU Mufti Wilayah takrif dia ahli sunnah wal jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. So ada orang tanya kenapa tak masuk ahli hadis. So kita nak kata bahawa dalam pegangan Asy'ariyah tu sendiri dah terima pegangan salaf, pegangan ahli hadis yang tafwid. Dan macam Ustaz sebut tadi, muktamad pegangan ahli hadis tu sendiri adalah tafwid sebiji macam penerimaan ulama Asy'ariyah. Dan so itu yang inklusif, dah masuk dah semua dah. Amat tepat sekali. Dan pegangan Ibn Taymiyah adalah ikhtiarat persendirian Ibn Taymiyah yang bukan menjadi qaul rasmi mazhab. Bukan menjadi qaul rasmi mazhab. Datang sekarang ni satu isu iaitu orang cuba menjadikan Ibn Taymiyah sebagai rasmi mazhab. Perkara rasmi mazhab. Dan ini dimulakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Okey, dimulakan oleh beliau dan disambung oleh pengikut-pengikut beliau lah. Okay. Jadi perkara ini yang perlu dibersihkan. Even dalam kalangan Hanabilah sekarang pun, Syekhul Hanabilah di Azhar, Syekh Muhammad As-Sayyid, Syekhul Hanabilah di Iraq, Syekh Faris Fali Al-Khazraji, mereka tekankan pada perkara yang sama, iaitu yes, Ibn Taymiyah kita hormat. Imam Buhuti kata Ibn Taymiyah nafih al-madhhab, yudafi' anis salaf, bari'a min at-tajsim. Okeylah, itu pendapat Hanabilah lah, yang mengatakan bahawa Ibn Taymiyah tidak ada terlibat dengan tajsim dan sebagainya. Itu pendapat Hanabilah. Tetapi Imam Buhuti sendiri tidak memilih kecenderungan Ibn Taymiyah dalam banyak fatwa beliau.
dalam ta'rifan akidah, dalam ta'rifan ilmu, dalam Imam Buhuti tu siapa Ustaz? Orang Mansur tak tahu. al-Buhuti, pemilik qaul mu'tamad mazhab Hanbali. Masya Siapa Allah. yang Kashful belajar Qina mazhab yang Hanbali, kan? penulis kitab Kashful Qina. Ya, Kashful Qina, Kashful Qina, Kashful Qina, ya. Ar-Rawd al-Murbi', Syarh Zad al-Mustaqni oleh Imam Musa al-Hajjawi rahimahullah. Dia ini seperti, boleh kita kata seperti Imam Ibn Hajar al-Haytami lah dalam kalangan Syafi'i. Okey, Imam Musa al-Hajjawi, Imam Mansur al-Buhuti rahimahullah, Hanabilah Mesir. Beliau puji, tetapi dalam banyak furu' beliau kata muktamad seperti ini, dan Syekh Taqiyuddin kata seperti ini. Syekh Taqiyuddin adalah kod bagi Ibnu Taimiyah dalam kalangan kita Hanabilah. Syekh Taqiyuddin kata begini, tapi muktamad macam ni. As-sahih al-manqul macam ni. Syekh Taqiyuddin kata begini. Jadi nak katanya, bukan semua fatwa Ibnu Taimiyah, bukan semua ikhtiar Ibnu Taimiyah adalah wajah rasmi Athariyah Hanabilah Ahlul Hadis. Okey, Ustaz, kita dah nak berhenti rehat sekejap. Soalan yang terakhir, Ustaz boleh ringkaskan, ada tak Hanabilah yang begitu, yang fudalat Hanabilah di Malaysia sebenarnya? Tak ada. Saya pun cakap tak ada. Oh, tak ada. Tak ada. Ustaz-ustaz lain boleh bantah ke? Tak ada. Saya tak tahu. Tapi kalau di Indonesia ada. Di Indonesia, ya betul. community. Di Indonesia ada, Mengaku ada lah. ada kawan-kawan saya Ustaz Nur Fajri Ramadan yang ajar kitab-kitab Saya masuk saya juga masuk grup dalam grup mereka. dalam grup Hanabilah Indonesia. Oh, di Indonesia ada gerakan Hanabilah. Ya, betul. Okey. Ada komuniti Hanabilah Di Malaysia tak ada. Di Malaysia malangnya InsyaAllah ada bila-bila nanti. Tidak ada. InsyaAllah, Ustaz. Tidak ada. Tidak. Ni pengasas dia lah. Tapi saya bukan Hambali. Adami. Saya bukan Hambali. Saya bukan Hambali tadi. Saya Asy'ari. Asy'ari. Ni pengakuan eksklusif. Syahadatulillah thumma litarikh. Syahadatulillah thumma litarikh. Kullu Syafi'i Asy'ari. Setiap Syafi'i adalah Asy'ari. Dan apa tu, di Malaysia ini, kalau mereka mahu mengaku mereka Athari atau Hambali, come on, belajar kitab-kitab muktamad yang kita cakap tadi. Betul. Jangan bawa Imam Ibn Taimiyah punya buku. Ya. Ibn Taimiyah punya buku tidak menjadi muktamad tadris. Ia hanya menjadi Perbandingan. sumber sokongan dalam kitab-kitab ashab. Imam As-Safari ini nukil Nas Ibn Taimiyah. Okeylah. Kan, yang mana dia sudah tangkih. Dia sudah cemak. Dia sudah semak cross and check sampai Sunting. saring. Kan? Al-Imam Ar-Ruhaibani nukil dalam Muntahal Iradat Nas Ibn Taimiyah, Nas Syekh Taqiyuddin, dia dah semak. Okey. Tetapi Al-Hanabilah tak bawa isu hulul hawadith, qidam an-naw'. Betul. Kan, dalam akidah mereka tak bawa. Mereka nafikan hawadith bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam muktamad kita muktamad kita ajar tadi. Okey. Mereka nafikan jisim, nafyul jismiyah wal arad wal jauhar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka naskan nuzul bukan intiqal. Baik dan dalam kalangan dalam masa yang sama Ibn Taimiyah masih lagi ragu-ragu nak nafikan. Ibn Taimiyah masih lagi ragu-ragu. Dalam majmu' dia nafi. Tapi dalam tempat yang lain dia tak nafi. Intiqal, harakah, kan? Dia tak nafi. Dia kata ada salaf yang kata. Ada salaf yang ithbat. Ashab ad-Darimi ithbat harakah dan sebagainya. Dalam majmu' dia nafi. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ulama Hanabilah nampak ketidakkonsistenan seperti ini. Adul istiqamah tidak layak menjadi qaul muktamad. Betul. Itu bukan qaul. Dia tak ada manhaj. Ya. Dia ada manhaj, tetapi dia tidak ada istiqamah. Istiqamah. Konsisten dengan usul. Sebab itu kita nampak Ibn Taimiyah dalam perbahasan nafi jisim, dia tak nafi jisim. Dia bukanlah dia nassun li tajsim, tapi zahir li tajsim. Mendedahkan diri dia kepada lawazim, awak mujassim. Sebab itu ulama-ulama nampak. Saya bersetuju dengan statement ulama yang mengatakan walaupun ini ada perbezaan kan, Ibnu Taimiyah mujassim atau tak, kalau saya setuju dengan pendapat yang mengatakan Ibnu Taimiyah ini mel ke tajsim. Yes. Sebab itu kita kata bukan nas li tajsim. Kalau dalil kan ada nas zahir muawwal kan. Kalau nas memang satu makna saja, tak ada makna lain. Bukanlah Ibn Taimiyah kata Allah jisim, tak, tapi dia kata dengan pelbagai modus manhaj dia, hujah dia dalam Bayan Talbis Jahmiyah, dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, memang ke arah itulah yang dia nak cakap. Cumanya dia akan selamatkan diri dia dengan nafikan di tempat lain. Allah laisa kamitslihi syai'. Dengan tafsiran dia yang unik terhadap laisa kamitslihi syai' pun dia boleh menangkan bahawasanya dia tu sebenarnya mal ila tashbih, tak ada masalah. Sebab dia ketatkan, dia spesifikkan, dia takhsiskan makna laisa kamitslihi syai'. Bukan seperti Ahlussunnah wal Jamaah la syai'. Dia Ahlussunnah Asy'ariyah ni kita ada kitab kita kan, macam kita ada tertib kitab Barahim, syarahnya, Jauharah syarahnya, kemudian hasyiah. So manhaj ahli hadis sebenar, Hanabilah sebenar ada begitu juga. Ya, ada begitu. Tapi Wahabi tak ada.
Wahabi tak adalah, mereka belajar kitab-kitab risalah-risalah yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab ya, dan mereka angkat kitab-kitab Ibn Taymiyah sebagai matan belajar dia orang. Which is kalau ustaz-ustaz pakar falsafah, masya-Allah, ada pakar falsafah di Saudi yang baru dia, Sultan Al-Umairi, Syekh Sultan Al-Umairi yang baru. Even dia tu ditahzir oleh Mutakallim ulama. Mutakallim Salafi. Oh ada? Mutakallim Salafi. Maksudnya Baru dia timbul. nak membela Salafiyah Wahabiyah dengan metod kalam, dengan metod nazar. Proses evolusi ni. Ya, dengan metod nazar. Even Sultan Al-Umairi ini pun ditahzir oleh Abdullah Sa'ad, ditahzir oleh Badr Al-Utaibi, yang dianggap kibar Wahabi Salafi lah sekarang. Sebab ini bawa kalam Ibn Sina dalam syarah kitab Tauhid. Ini bawa kalam Ibn Al-Farabi dalam syarah Aqidah Hamawiyah. Lain macam ahli kalam dia. Okay. Jadi Sultan Mary sendiri cakap bahawasanya akidah wasitah Ibn Taymiyah, akidah Hamawiyah tidak sesuai menjadi mutun. Tiba-tiba kenapa jadi mutun belajar pula? Orang syarah akidah wasitiyah, syarah akidah Hamawiyah, syarah Safariniyah, syarah Tadmuriyah, syarah kepada tulab mubtadi'in, tulab mutawassitin. Ini semua kitab-kitab berat Ibn Taymiyah, Taqrir Aqadi Ibn Taymiyah. Dia bukan kitab mu'tamad tadris. Kenapa tiba-tiba Wahabi kata Hambali, Athari, Imam Ahmad jadi buku Ibn Taymiyah, jadi kitab yang dipelajari? Itu je dia ada. Lah, ya, itu je ada. Tak ada lagi dah. Mereka melemparkan buku-buku yang sebenar mu'tamad. Yeah. Yang dinyatakan oleh Imam Qadumi tadi adalah Sebab mu'tamad tak selari dengan Ibn Taymiyah. Yes, sebab mu'tamad mereka tak selari dengan Ibn Taymiyah, dan mereka menyatakan bahawasanya Ibn Taymiyah lah yang naqaha wa hadzaba dan menyucikan mazhab daripada kotoran-kotoran mutakallimin. Ini mindset dia orang. Itu yang macam Kiai kata, mereka menganggap itu seolah-olah Nabi. Ya, betul. Semuanya Apa yang Kiai nukilkan daripada Syekh Abdul Fattah Qadish Al-Yafi, hafizahullah, guru kepada guru-guru kami, insya-Allah, bahawa Ibn Taymiyah dianggap seperti Nabi. Dia sama kes macam Muhammad Abdul Wahab lah, Ustaz. Maksudnya ada imah zaman tu yang kata ini Nabi Musailamah baru. Dia tak mengaku pun dia Nabi. Cumanya sifat dia yang anggap dia bawa la ilaha illallah. Tak ada orang tahu la ilaha illallah. Seakan-akan dia tanambak, kan? Begitu juga dengan Ibn Taymiyah. Bila ashab dan pengikut dia terlalu angkat dan rajaha perkataan Ibn Taymiyah melebihi salaf, melebihi ikhtiar Abdullah bin Umar, bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, melebihi dan sebagainya. Okey. So itu yang orang ada persepsi yang kata Ibn Taymiyah seakan Nabi, dia dalam kalangan dia orang. Bahkan Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dipulaukan kerana kritik Ibn Taymiyah. Ibn Rajab Al-Hambali dipulaukan oleh ashab Ibn Taymiyah. Itu taraf ketasuban mereka. Antara murid Ibn Taymiyah sendiri, ashab Ibn Al-Qayyim, kan? Tapi tidak pernah belajar kepada Ibn Taymiyah. Itu silap yang ada di apa? Dah jadi macam Abu ya. Ibn Qayyim, kan? Jadi dia ashab Ibn Taymiyah memulaukan Ibn Rajab. Okey. Dan kerana begitu berpegangnya pada pendapat-pendapat Ibn Taymiyah. Okey, Ustaz, kita dah bagi banyak dah masa pada Ustaz sebab menarik sangat. Okey, kita rehat dahulu. Round kedua kita akan datang insya-Allah selepas rehat ini insya-Allah. Rang undang-undang yang ingin dibentangkan ini mesti kita sokong, kerana ini adalah luhur kita, kerana ini adalah legasi kita, warisan kita. Untuk wilayah persekutuan dan juga Timbalan Mufti mesti mazhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian tafsirkan Ahli Sunnah wal Jamaah itu dengan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Usaha mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini harus melampaui batasan sentimen politik, sama ada politik kepartian, pribadi. Kalau tengok dekat Facebook, dalam hal agama semua orang berbicara, sehingga pembicaraan mufti pun kalah dengan pembicaraan orang-orang di media sosial. Penegasan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah dalam konteks negara Malaysia khasnya dari aspek tauhid dan akidah mestilah merujuk kepada aliran Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila mufti-mufti sepakat sokong RUU Mufti Wilayah Persekutuan tanpa pindaan, kenapa kita masih lagi nak tanya orang lain? Sedangkan urusan RUU Mufti ini datang daripada mufti-mufti. Mereka adalah berbicara dengan dasar ilmu, mereka berbicara dengan bukti, mereka berbicara dengan dalil. Kita sokong mereka. Takbir!
Alhamdulillah, kembali kita ke sesi yang kedua. Tadi kita dah hangat dengan perbahasan daripada Kiai, kemudian ditambah oleh Ustaz Nodros, kemudian dihentam sehentam-hentamnya oleh Ustaz Adam Iman. Alhamdulillah. Okey, kita nak balik semula pada Kiai lah. Telah maklum tadi kita bahas tentang Hanabilah. So kita nak bagi nak jelaskan dulu bahawa bila kita sebut ahli hadis, dia akan pergi kepada Hanabilah lah. Tetapi bila sebut Hanabilah tu sendiri, dia bagi pada dua, fudalat Hanabilah dengan gulu Hanabilah. Fudalat tu yang sama dengan Asy'ariyah yang kita sebut, bahawa pegangan Asy'ariyah ada dua, tafwid dengan takwil, iaitu tetap di atas manhaj usulnya adalah iaitu tanzih, menyucikan Allah Ta'ala daripada makhluk. Tapi gulu ni dia dah terlebih lah, melampau sikit lah. So nak tanya Kiai lah, Ibn Taymiyah ni dari segi kitabnya, penulisannya, perbahasannya di belah yang mana? Dia Hambali asalnya, kemudian perbahasannya tu gulu Hanabilah ataupun fudalat Hanabilah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Membincangkan tentang Ibn Taymiyah. Beliau adalah ulama yang pakar di bidang hadis pun pakar, di bidang fikah pun pakar, usul fikah pun pakar. Tetapi kita mesti mengakui bahwa beliau memiliki kesalahan-kesalahan sama ada dalam akidah maupun dalam fikah, yang kata Imam Abu Zur'ah al-Iraqi mencapai 60 masalah yang melanggar atau bercanggah dengan ijma'. Nah, tentang Ibnu Taimiyah kita tidak akan mengatakan beliau ini 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Ada banyak akidah beliau yang bermasalah. Bahkan kalau kita mau jujur, kita mau teliti, tahqiq, sebenarnya Ibnu Taimiyah ini mudharib. Iya, mudharib, betul. Kalau ada tak? Dia memang dalam satu masalah dia hantam tafwid, hantam takwil, hantam tafwid. Tapi kalau kita mau tahqiq, berapa banyak kalam beliau yang isyarat kepada tafwid. Dan saya pernah tulis itu di dalam satu Facebook ya, di Facebook tentang bahwa kalam Ibnu Taimiyah yang sorry itu tafwid. Tapi kata kawan-kawan dari Salafi Wahabi ini bukan tafwid makna, tapi tafwid kaifiyah. Atau ini hanya nukil saja, tidak bermakna bersetuju. Nah, ini kan kacau kalau sudah seperti ini kan. Oke. Ibnu Taimiyah ini ada, kalau kita boleh simpulkan, ada 3 kelompok lah menyikapi Ibnu Taimiyah. Kelompok pertama adalah mereka yang setuju 100% atau mentakdis, mensucikan Ibnu Taimiyah. Bahkan apapun kalam Ibnu Taimiyah akan mereka tolong, akan mereka sokong, akan mereka sokong 100%. Ini kelompok seperti kelompok Wahabi. Kemudian yang kedua Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Asy'ariyah, Maturidiyah menyikapi Ibnu Taimiyah ini memang ada 2. Ada yang memang keras, yang mutasyaddid, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Taqiyuddin Al-Khisni, Shahib Kifayatul Akhyar, dan beberapa ulama yang memang mutasyaddid. Karena memang melihat bahwa kalam Ibnu Taimiyah ini mel kepada tatsim, dan mel kepada tasbih. Dia hidup dekat dengan zaman Ibnu Taimiyah. Nah, betul. Jadi ghairah Islamiyah mereka, akidah ini mesti disucikan. Tidak boleh ada pendapat-pendapat yang mengotori akidah yang suci. Karena itu mereka tasdid, mereka keras kepada Ibnu Taimiyah. Tetapi sebagian yang lain ini lebih slow, lebih soft. Dalam makna mereka ini lebih mu'tadil. Maknanya Ibnu Taimiyah yang baik kita terima. Makanya kalau kita tengok kitab-kitabnya Syed Muhammad Al-Maliki, ya, kitab misalkan kitab Mafahim, terus kitab Syari'atu Al-Khalidah, itu banyak nukil daripada kalam Ibnu Taimiyah, kalam Ibnu Qayyim. Bermakna yang baik kita ambil. Tapi yang kalam-kalam yang menyesatkan, yang bid'ah, yang dhalalat kita tolak. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau salah satu yang lebih i'tidal memandang, mu'tadil memandang Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan dalam takrid kata aluan pada kitab Ar-Raddul Wafir, beliau mengatakan hendaklah ada lelaki yang cerdas, ulama yang cerdas, yang menghimpun kalam-kalam Ibnu Taimiyah, mana yang sesat, mana yang tak, supaya awam ini tahu yang sesat jangan diikuti. Bermakna Imam Ibnu Hajar pun mengiktiraf bahwa ada kesesatan dalam pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, jadi memang ada dua madhab Ahlussunnah wal Jamaah, memang yang mutasyaddid sampai menyesatkan, tapi juga ada yang
ditafsirlah, yang baik kita terima, yang sesat kita tolak. Itu dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memang tak ada yang mengiktiraf Ibnu Taimiyah sebagai ulama yang betul-betul mewakili Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita mau jujur, coba misalkan tengok Imam Az-Zahabi ketika ditanya siapa mujaddid tahun kurun berapa? Kurun ke 7-8. 700 lebih kan? 8 lah, 8. 8. Beliau lebih memilih Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Dan tidak ada ulama sebelum munculnya Wahabi yang sikit pun tak ada, satu pun tak ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah sebagai mujaddid. Mujaddid ini satu pengakuan, pengiktirafan yang bermakna akidahnya lurus. Dan tak ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah sebagai mujaddid. Kenapa Az-Zahabi sendiri lebih memilih Ibnu Daqiq Al-Id daripada Ibnu Taimiyah? Guru dia. Walhal kalau kita tengok kalam-kalam siapa? Kalam-kalam ulama Wahabi ini kan, setelah masa salaf tak ada ulama yang berani menampakkan akidah yang hak kecuali selepas munculnya Ibnu Taimiyah. Tapi tak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah mujaddid. Tak ada kecuali Muhammad Abduh itu saja ulama-ulama mutakhirin, tapi ulama dulu tak ada. Ini menunjukkan bahwa memang akidah Ibnu Taimiyah bermasalah. Walaupun dari sisi yang lain beliau ada kebaikan, ada manfaat, kita akui itu. Tetapi kita juga mesti secara jujur mengakui bahwa memang ada yang bermasalah daripada akidah Ibnu Taimiyah. Ahli sunnah kita ni kita kata ada yang tasyaddud, ada yang mu'tadil lah. So yang mu'tadil ni kita kata ada, walaupun kata mu'tadil tapi tetap tak terima Tetap, yang sesat. tetap tapi tak terima. Wahabi tu pergi yang tak sesat ke pergi yang sesat? Wahabi 100% ditolong semua itu. Oh ya, dia makanya tadi saya diangkat katakan yang bahwa Ibnu Taimiyah ini dikedudukan seperti makomnya Nabi. Kalau Imam Syafi'i masih boleh ditolak. Sahabat pun kalau bercanggah dengan keyakinan mereka pun akan ditolak, ditakwil yang mungkin takwilnya juga takalluf sekali. Tapi kalau sudah Ibnu Taimiyah sam'an wa ta'atan. Kan begitu ini. Ini yang menyatakan seperti adalah mantan Salafi Wahabi. Bukan kita, mantan Salafi Wahabi. Syekh Abdul Fattah bin Qudus Al-Yafi'i dalam satu kitabnya. Cukup itu saja yang boleh saya sampaikan tentang masalah Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ringkasnya, kalau Ibnu Taimiyah dikatakan salah satu daripada wakil Ghulatul Hanabilah pun tidak salah. Tidak salah. Wakil lah. Wakil lah. Untuk ataupun dia rais sebenarnya. Oke lah, kan memang dulu akidah Hasyawiyah ini tidak masyhur kecuali mutakhirin kan, selepas munculnya Ibnu Taimiyah juga kan, kita mesti mengakui itu. Ya, tak boleh tolak, itu fakta. Itu fakta. Baik, masih pada kita nak pergi kepada Ustaz Nurdus baliklah. Ustaz Nurdus dah pergi bersama program Salafi Malaysia kan. Dah ada program baru-baru ni pun ada program bersamalah dengan kelompok tersebut. Saya mungkin Ustaz ada iman pun walaupun bekas Wahabi tapi tak pernah masuk ke program, suatu program bersama dengan mereka ataupun dijemput event-event besar peringkat negara. Jawapan selamat tak pernah. Tak pernah. Tapi Ustaz dah masuk lah. Ustaz dah masuk. Jadi siapa Salafiyah ni? Adakah dia sebenarnya sama dengan Salafus Saleh? Sebab mereka kata kami Salaf. Tapi Salaf tu dia merujuk pada 3 kurun yang awal. So adakah mereka ni sama dengan kelompok Salafus Saleh? Dan golongan Salafiyah mereka yang ada pada era ini di Malaysia terutamanya, adakah menepati Salafus Saleh itu sendiri sebenarnya? Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau Ibn Taimiyah ada hari ini, ana akan duduk sebelahan dengan dia, melawan puak-puak sesat juga. Itu manhaj Asy'ariyah. Kita akan bekerjasama dengan sesiapa pun untuk perkara yang kita sepakati. Kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan. Jadi sebelum ana jawab soalan tu Ustaz, ana minta izin, apa yang Ustaz Ada Iman sampaikan, Ustaz Nur Hidayat sampaikan tadi itu, kita boleh lihat bahawa macam mana tidak berlaku kekecohan di kalangan awam dan masyarakat jikalau panutan-panutan utama ini sendiri, manhaj ni itu ada kekacau bilauan di situ. Betul tak? Tak konsisten, lawan mu'tamad mazhab. Dahlah mazhab itu kecil, digaduhkan lagi dekat dalam tu. Sudah tentu akan terzahir pergaduhan di kalangan awam. Jadi kalau nak bercakap isu kestabilan masyarakat, persatuan, pilihlah mazhab yang sudah sedia tenang, sudah sedia konsisten, sudah sedia ada kaedah-kaedah kuliah yang diterima pakai.
Ini suka ambil renegade scholars. Kita bagi renegade scholars. Atau dalam bahasa Arab, syakhsiyah qaliqah. Atau syakhsiyah muttaribah. Dia tu sendiri, pemikiran-pemikiran yang banyak chaos. It's a chaotic personality. Bila diterjemah pada masyarakat, awak expect apa? Jadi itu punca. Pergaduhan, kekecohan. Nak jadi penjajah senang. You masuk sebuah kampung, you cari karakter yang paling bermasalah. Dan you angkat. Betul? So, British masuk India, diangkat Mirza Ghulam Ahmad. Bahauddin, pengasas Bahaism. Cari karakter-karakter macam ini, dia yang akan membuat kekacauan tanpa disuruh pun. Tanpa disuruh. Jadi itu yang berlaku. Tapi mereka ada slogan-slogan yang indah, yang cantik, yang berjaya menjadi magnet kepada orang awam. Dan slogan itu 1-200 years past adalah as-salafiyah ataupun salafus soleh. Siapa tolak salaf? Tak ada orang Islam yang akan tolak salaf. Syiah pun terima salaf di kalangan Ahlul Bait. Betul? Mu'tazilah pun mana dia tolak salaf? Dia orang tolak salaf. Jadi bila datang Abul Qasim al-Balkhi dia nyatakan sanad Mu'tazilah sampai pada salaf, sampai Imam Zaid bin Ali. So dia kata akidah kami i'tizal adalah warathan an salaf. Silsilah nak sambung. Kan? Jadi bila ada sebuah aliran yang datang mengatakan kita kena kembali kepada salaf, di situ sudah ada kritikan ataupun sebenarnya cercaan yang kamu tak nak ikut salaf dan kamu membenci salaf. Betul tak? Istilah tu sendiri adalah divisive. Istilah tu sendiri membuat perpecahan. Pedaya. Sama macam marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah mazhab Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i tak pernah kata mazhab dia mazhab Quran Sunnah. Imam Abu Hanifah pun tak kata ini mazhab aku mazhab Quran Sunnah. Sebab mereka tahu membezakan manhaj dan nas itu sendiri. Mereka ada tawaduk. Cara kita memahami nas itu bukan nas. Itu usaha manusiawi kita untuk memahami nas. Tapi perkara-perkara seperti ini seolah-olah macam tidak ada di dalam gerakan salafi ini. Mereka menyamakan as-salafiyah itu dengan Al-Quran dan Sunnah sendiri. Bahkan Ustaz Ada Imam menyertakan kalamus salafus salih adalah seperti nas wahyu. Kan? Saya suka nak bawa kitab Syekh Said Ramadan Al-Buti yang bagi saya buku ni telah mengubah banyak Wahabi menjadi ahli sunnah kembali. Menyedarkan. Iaitu As-Salafiyah, Marhalah Zamaniyah Mubarakah la Madhab Islam. Sangat penting buku ini. Dan analisa Syekh Said Ramadan Al-Buti luar biasa. Dan saya nak tambah dengan buku sokongan daripada Syekh Mustafa bin Hamzah yang bertajuk Salafiyatul Ummah la Salafiyatul Fi'ah. Kenapa? Sebab Syekh Mustafa bin Hamzah menekankan bahawa seluruh umat Islam nak kembali kepada salaf. Kita semua salafi. So berhenti menggunakan perkataan salafiyah ni kepada satu aliran. Itu telah merampas hak umat Islam yang lain. Salafiyatul Ummah la Salafiyatul Fi'ah. So Syekh Ramadan Al-Buti pula menekankan bahawa salafiyah ni adalah satu era zaman. Dia bukan mazhab. Bila dah dijadikan satu era kepada mazhab, di situ menimbulkan kecelaruan. Baik. Apa yang kita ambil daripada salafus salih sebenarnya? Adakah kita ambil aqwal ataupun kita ambil manhaj? Aqwal yang akan membina manhaj. Betul? Betul. Tanpa aqwal tak ada manhaj. Tetapi selepas kita ada cukup data daripada aqwal yang juz'iyah ini, akhirnya kita membina kaedah kulliyah. Kaedah kulliyah tu yang kita ambil daripada salaf. Kalau nak ambil aqwal salaf secara individu, kita akan jumpa kalam-kalam yang seolah-olah macam tidak selari dan bercanggahan. So kena berlaku proses extraction. Abstrakkan mereka punya pendirian, abstrakkan, lepas tu ekstrak kaedah. Itu bermaksud mengikut salaf. Tetapi sebahagian pihak menganggap mengikut salaf ni mengikut aqwal salaf, dan dia tak terfikir bahawa aqwal salaf tu dicanggahi oleh salaf yang lain. So apa dia nak buat pada waktu itu? Contoh macam kalau Imam Ahmad tadi kan, ada ahlul hadis yang lain kata Imam Ahmad patut berhenti. Kata kalam Allah, Al-Quran kalamullah, khalas. Tak perlu kata pun ghair makhluk. Jadi ada ahlul hadis yang tidak bersetuju. Maksud ahlul hadis salaf waktu itu yang tidak bersetuju. So you nak buat apa? Contoh, sebahagian kata salaf tolak takwil. Bagaimana pula Imam Ahmad mentakwilkan ja'a rabbuka, yakni ja'a amru rabbika? Ini adalah takwil yang thabit. Bagaimana pula dengan takwil Ibn Abbas? Kan Allah nurus samawati wal ard, yakni hadi. Hadi. Ini saya nak kasih satu bom. Allah nurus samawati wal ard, wajib takwil.
Salafi pun terpaksa takwil. Mereka cakap itu tafsir. Tapi mereka Itulah tak mereka boleh. nak panggil tafsir bil lazim, betul. tafsir dia, dan kami kata itu yang kami buat. Kalau mereka buat Whatever you say, tafsir, kalau kita buat takwil. Tapi mereka tak pernah membezakan apa beza takwil dan tafsir. Itu manhaj yang tak salim, yang tidak ada istiqamah. Bila tak ada istiqamah di sini, di luar juga tak ada istiqamah, berlaku konflik selalu tanpa henti. Jadi as-salafiyah ini yang kita kena ikut adalah mereka punya manhaj. Contoh, kita ambil kisah Jam'ul Quran. Ada orang suka guna cerita ni sebagai mempertahankan konsep bid'ah mereka ataupun yang sebalik dengannya. Kita tengok apa yang terjadi dalam Jam'ul Quran itu adalah para sahabat Nabi SAW. Tidak ada dalil daripada Quran. Tidak ada dalil daripada sunnah Nabi SAW. Secara sarih untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku, dalam satu kitab. Apa para sahabat buat? Mereka berfikir, mereka berbincang dan mereka melakukan qiyas. Para ulama yang datang selepas mereka ekstrak manhaj itu. Itu yang telah dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi bila datang golongan salafi ini, tak nak pakai manhaj, tetapi nak pakai aqwal yang mutadarib ini dan tak mahu buat proses extraction, di situlah akan terus-menerus berlaku chaos di kalangan umat Islam. Jadi seruan kami kepada kawan-kawan salafi kita, come up with a manhaj yang solid. Saya tanya salafi di Malaysia ni, you kata you all salafi. Apa beza salafi dengan wahabi contoh? Sampai hari ni tak ada jawapan. Dia kata kami bukan wahabi, kami bukan wahabi. Okey. Apa beza salafi dengan wahabi? InsyaAllah awak takkan dengar jawapan. Ataupun kita tanya soalan, adakah Muhammad bin Abdul Wahab itu salafi? Pun kita tidak akan dengar jawapan. Jadi yang confuse bukan kita. The ball is in your court. You nak kata you salafi, you mengikut mazhab Imam Ahmad ataupun Athari, tolong perjelaskan kepada kami. Adakah kamu bersama mu'tamad mazhab atau tidak? Adakah kamu lebih mengikut Ibn Taymiyah? Adakah kamu lebih mengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab? Clarify benda ni. Be gentleman. Takkan ada lagi lah tuduhan-tuduhan melulu. Sebab kamu sendiri sudah menjelaskan. Tapi hari ini, kamu sendiri tidak mahu berterus terang. Dan bila ada kritikan, you akan kata, oh kami bukan itu, kami bukan ini. Tapi bertahan. Kami bukan Wahabi, tapi pertahan Muhammad Abdul Wahab. Kami bukan Taimiyun, kami Hanabilah. Tetapi menggunakan aqwal Ibn Taymiyah dan meninggalkan mu'tamad mazhab Hanabilah. Jadi salah ke kami bila kami kata, entahlah, dia orang ni mazhab rojak. Salah kami kan? Salah kami kan? So be frank with us. Ini seruan saya kepada kawan-kawan salafi kita untuk berterus terang dan make decisive decision untuk memisahkan diri awak daripada fitnah-fitnah yang kamu katakan sebagai mendulu. You have to make that decision, not us. Okey, alhamdulillah. Tambahkan sikit ni. Okey, tambah. Ada ulama Hanabilah yang mengatakan itu wajib hukumnya menjelaskan kepada awam beza antara mazhab Salafi Wahabi dengan mazhab Athariyah. Hukumnya wajib. Ada ulama supaya dibezakan. Ada beza. Itu wajib katanya. Ini ulama Athariyah sendiri, ulama Hanabilah. Maknanya mereka Athariyah sendiri tak terima. Mereka Wahabi Salafi ni sandar pada mereka. Ya, tak terima. Betul, tak terima. Mereka marah itu. Kalian mengotori mazhab Athariyah. Anda dengar Athari di Indonesia pun begitu, saya. Cerita sikit. Apa yang berlaku? Mereka pun menolak Ibn Taymiyah. Oh ya, jadi di sana itu memang sama seperti sebenarnya yang disinggung tadi. Memang dalam Hanabilah itu ada istilah mu'tamad dan ghair mu'tamad. Dan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah ini tidak 100% diterima oleh Athariyah. Maksud saya di Indonesia, Ustaz? Di Indonesia, untuk yang Athariyah Indonesia, bukan yang Wahabi. Dan mereka menolak Salafi Wahabi, bukan bagian dari Athariyah. Sama seperti ulama-ulama Athariyah Timur Tengah atau Azhar lah. Saya Mustafa Hamdi Ulayan, beliau juga diserang oleh Salafi Wahabi. Beliau Athari yang kalau saya cakap ini Athari yang original. Athari yang original yang betul-betul kitab mu'tamadnya adalah kitab-kitab ulama Hambali, bukan yang diadopsi atau diambil maksudnya dari Ibnu Taimiyah. Sementara kawan-kawan kita Salafi Wahabi, mereka mengaku Salafi tapi mengaku Athariyah, tapi kitab yang digunakan selalu kitabnya Ibnu Taimiyah. Jadi kalau menyalahi pemikiran Ibnu Taimiyah, mereka cakap ini bukan Athari.
Athari adalah apa yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah. Jadi mereka tolak kitab-kitab Hambali. Jadi ada begini, dari Wahabi itu ada tuduhan kepada kawan-kawan Athari yang original. Kalian ini Hambali judud, Hanabilah judud. Kalian menyalahi atau menyalahkan madhab Hanabilah yang original. Kata Wahabi kepada kawan-kawan Athari. Walhal kawan-kawan Athari ini betul-betul mengambil kitab muktamadnya Hanabilah, bukan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan kitab-kitab muktamad. Jadi memang ada pergaduan lah antara kawan-kawan Athari yang Athari yang original di Indonesia dengan kawan-kawan dari Wahabi. Cuman memang mereka tidak seperti kawan-kawan Asy'ariyah lah. Kalau Asy'ariyah kan memang garang kepada Wahabi kan. Sebab totally berbeza. Okey, oleh kerana kita dah terlanjur bincang Wahabi dan ada wakil Wahabi. bekas wakil Wahabi. Sabiqan. Itu kaum qadim. Jadi Ustaz ada iman sebagai seorang yang pernah terjun masuk dalam apa? Kolam ke apa nak sebut fikrah Wahabiyah tu. Sejauh mana akidah Wahabi ni membawa kepada tajsim, iaitu menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang diperjuangkan oleh sebahagian orang di Malaysia. Terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tajsim, seperti mana kita tahu, ada mujassim yang sarih dan ada mujassim yang ghairu sarih. Dan ini dinaskan oleh ulama kita jugalah. Okey, antaranya Allamah bin Hajar dalam Al-I'lam bi Qawati' al-Islam. Ada mujassim yang sarih yang mana memang sepakat kufur lah. Dan ada mujassim yang ghairu sarih. Maksudnya perkataan dia tu dia niatkan untuk isbat lafaz wahyu, tetapi dia tidak melalui satu manhaj atau pemahaman yang ikut nuzar para ulama, so dia terjebak ke dalam tajsim. Kita bagi contohlah istawa, macam mana pemahaman istawa itu soreh dengan tidak soreh, ghairu soreh, yang mana macam mana penerangan dia? Kalau orang yang mujassim yang sarih, dia kata memang betul-betul lah istawa tu duduk, dan duduk tu adalah duduk yang bil mumasah. Kan? Duduk yang memang Allah Ta'ala tu hasya lillah yakuna kadzalika subhanahu wa ta'ala yasifun. Memang duduk. Ada beratnya, ada berat, ada sampai malaikat ada hadis atib fiqal kan. Allah Ta'ala duduk atas, saya minta maaf saya sebut dalam ada Allah Ta'ala duduk atas aras, kemudian malaikat pemegang aras rasa beratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Dan ada athar yang kata Allah Ta'ala duduk atas aras sampai kan ada 4 jari baki tinggal, dan itu adalah tempat maqam mahmuda, tempat Rasulullah akan duduk nanti. Itu soreh. Maksudnya Allah Ta'ala lagi kecil dah daripada aras kan. Kalau ikut macam tu kan. Dan semua ni adalah tajsim yang sarih sebenarnya. Ada seorang lelaki dia kata yadullah fauqa aidihim, maknanya yadun Allah tu, yadun yang kamu faham lah, yadun yang digunakan untuk bai'ah itu sarih atau tidak? Itu saya kena serahkan kepada asatizah sikit. Kalau dia kata yang kamu gunakan untuk bai'ah tu soreh kan ni? Soreh kan? Yadun yang kamu faham. Yang kamu faham. Jadi yang digunakan untuk bai'ah. Membezakan antara takyidnya dan semacam tatbik atau praktikalnya. Kalau kita hanya mengatakan bahwa berlaku zohir lughawi aja, itu kaidah yang membawa kepada tasbih dan tatsim. Tapi belum tentu dia musyabih atau mujassimah. Karena kita ada kaidah lazimul madhab laisa bimadhab. Itu masih lagi kita kena gali dia tapi punya kalau pegangan. Sudah mengatakan tangan jarinya ada 5, wah bahaya ini. Sama ya. Kalau contoh sarih ni macam kita ada Syahrastani rahimahullah sebut dalam Al-Milal wan Nihal. Ada tokoh dulu Daud Al-Jawaribi yang memang kata Allah Subhanahu Wa Taala ni memang tangan macam kita lah, siap. Ada apa tu, pembuluh darah apa semua bagai, ada berjanggut, kemaluan saja tak ada. Kan? Kemaluan saja tak ada. Yang lain-lain macam tu lah. Kan itu memang sarih lah. Adapun yang Taimi sekarang ni, mereka segan-segan mahu sebenarnya. Segan-segan mahu. Okay? Segan-segan mahu untuk menyatakan Allah SWT ni sebenarnya sama macam kita dengan bentuk, tetapi mestilah ada beza antara tangan kita dengan tangan dia. Itulah Taimi sekarang. So khada'una,
mereka memperdaya kita. Kan dengan istilah-istilah mereka, laisa kamitslihi syai' walakin nusbitu Allah ma wasafa li nafsihi. Kan kita laisa kamitslihi, tapi kita cakap apa yang Allah Taala cakap saja. Kan? Mereka seperti itu. Jadi untuk putuskan sarih ke kufur ke apa ke semua ke, kita kena kita berhati-hatilah sebab ada syubhat-syubhat seperti ini. Jadi sejauh manakah dalam ajaran ini Wahabi ini membawa kepada tajsim? To be fair, yang pertama sekali ajaran Wahabi mereka tak fokus sangat pada ayat sifat lah. Wahabism Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad Wahab dan anak-anak dia fokus kepada isu tauhid syirik. Okey, tapi dalam masa yang sama mereka memang kata syirarul khalq adallun nas, maksudnya manusia yang paling teruk dan paling sesat Asy'ariyah Maturidiyah yang mana tidak mengajar tauhid Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, memusuhi tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah mereka itu hanyalah tauhid musyrikin Arab pada zaman Rasulullah SAW pun tahu. Ini memang Muhammad bin Abdul Wahab cakap, cucu dia pun cakap, Abdul Rahman bin Hassan dan Sulaiman bin Sihman pun cakap, sampailah ke Syekh Saleh Fauzan pun cakap benda yang sama. Memang istiqamah, itu kot istiqamah dalam kalangan syakhsiyat khaliqah yani. Syakhsiyat khaliqah kulluh. Okey, so itu yang istiqamah lah dalam kalangan dia orang. Okey. Jadi yang menjadi simbol bagi ayat sifat ni adalah gerakan Taimi. Memang gerakan Taimi secara khusus lah. Gerakan Taimi secara khusus. Sebab tu saya suka cadangan Ustaz Raja Mukhlis. Yang mana dia kata kita kena memartabatkan nama Taimi Hasyawi. Taimi Hasyawi. Kena perkenalkan nama baru. Kena martabatkan, budayakan. Amat-amat kena budayakan. Sebab orang tak tahu. Orang anggap Ibn Taimiyah Syekhul Islam Ahlussunnah Salaf. Itu sifir yang ada sekarang. Kan? Tak. Ibn Taimiyah Syekhul Islam Hasyawi Taimi. Last sekali Karamiyah. Itu sebenarnya sifir yang hakiki sebenarnya. Bukan Salaf. Salih. Okay? Jadi nak katanya kelompok-kelompok oleh kerana zaman sekarang ni dah sinonim lah Wahabi Salafi. Saya bawa satu je sebagai hari ni. Saya pernah jumpa orang yang kata saya beriman dengan semua ni, kan? Kalau nak baca, sebenarnya nak baca ayat-ayat pasal sifat ni, baca dalam buku-buku Al-Khallal. Saya kalau sebut ni, saya minta maaf lah rakan-rakan Hanabilah dekat Malaysia. Tapi entah dia orang ada ke tak. Tak ada. Entah dia orang tahu ke tak Al-Khallal tu siapa, kan? Al-Khallal, Kitab Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad, Kitab Ad-Darimi. Kita akan jumpa macam-macam hadis yang dahsyat lah, kan? Dahsyat sampai ada hadis Allah Subhanahu Wa Taala ada pinggang, ada betis, ada peha, ada Allah Taala pijak neraka guna kaki, kan? Yang mereka faham guna zahir. Dan Nabi Daud peluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Daud memang peluk Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Taala boleh disentuh, peluk, kan? Dan macam-macam hadis. Ada seorang kenalan dia kata apa tu, saya tak kisah percaya dengan semua ni, walaupun orang nak kata saya mujassim, let it be, mujassim lah. Tapi saya percaya semua ni dan saya gembira Tuhan saya macam ni. Itu sampai tadi. ke tahap. Jadi kalau tengok macam ayat atau hadis atau apapun yang seakan-akan menggambarkan Allah memiliki fisikal, mereka akan gembira. Dia akan kata, kenapa Jahmiyah dengan Mu'attilah marah sangat? Mereka tak suka jumpa Allah. Bila baca hadis ni, kami gembira Tuhan kami begini. Hadis mereka seperti mana salah seorang dalam kalangan mereka cakap adalah Allah Ta'ala akan datang, hadis riwayat Bukhari, Allah Ta'ala akan datang dengan rupa yang tak dikenali, kan? Kemudian Allah Ta'ala datang dengan rupa yang dikenali, kemudian barulah mereka kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? So itulah dari mereka, maksudnya mereka kata hadis-hadis semua ni, hadis-hadis yang bahkan hadis-hadis tu wahin, maudhu'at, banyak dalam sanad, banyak amat sangat-sangat. Okay, mereka kata ini semua ni, tapi hadis surah tu fi Bukhari wa Muslim. Hadis surah tu Bukhari, tapi yang menjadi subjek kita hari ni hadis-hadisnya dalam kitab As-Sunnah oleh Khallal, yang detail, yang tersebarkan dengan Hanabilah. Qudama Hanabilah. Tapi mereka kata mereka ahli hadis. Macam mana seorang yang klaim sebagai ahli hadis menjadikan hadis-hadis yang sangat-sangat lemah, bahkan ada yang palsu, sebagai pegangan akidah? Nak jawapan selamat ke nak jawapan hentam je Ustaz? Yang kedua. Jawapan dia adalah kerana usul Imam Ahmad sendiri yang tidak menjaga pengikut mereka daripada perkara tersebut. Okey. Kerana ketika datangnya Mu'tazilah, okey, ada hadis-hadis yang mana memang yargham unuful Jahmiyah, maksudnya macam dengar Allah Ta'ala pijak, Allah Ta'ala sekian-sekian, ada anthropomorphism lah, maksudnya ada tajsim. Imam Ahmad sendiri kata biar, bagus, itu hadis tu boleh buat orang Mu'tazilah ni panas telinga, bagus, bila dengar, silakan. Sepatutnya yang lebih wajar adalah tangqih.
Tashih. Maksudnya awak kena lebih lagi menyemak fakta. Tapi Imam Ahmad, oleh kerana kita kata dia adalah seorang tokoh yang hebat, manusia yang hebat. Cuba highlight perkataan manusia tu. Manusia yang hebat. Manusia ada emosi. Ya. Oleh kerana Mu'tazilah menzalimi dia. Di zaman tu, Ya. dia punya keadaan masa tu. Ya, dia menzalimi dia. Jadi dia sampaikan sahabat dia ambil rukhsah yang boleh pun, dia tak nak kawan dengan sahabat dia. Dia tahzir macam tahzir ahli bid'ah. Begitu juga dalam isu ni. Maksudnya hadis sahih ke apa ke, dia tak. Dia kata asalkan hadis tu ada ithbat, apa-apa sifat, riwayatkan dia. Ini semua akan menyebabkan Jahmiyah dan Mu'tazilah panas telinga, tak senang duduk. Panas punggung. Sedangkan Imam Malik rahimahullah tak suka hadis sifat. Diriwayatkan. Tak mau bincangkan Ya. hadis-hadis seperti itu. Sifat seperti itu diwarisi. Diwarisi. Makanya ada kitab At-Tajsim fil Fikril Islami. Itu salah satu di antara bab atau tajuknya adalah At-Tajsim fi Fikril Muhadditsin. Jadi memang muhaddis itu ada beberapa muhaddis. Benar. Memang Sebab itu papar akidah benar, tasbih dan benar. tajsim. Sebab itu Kiai membawakan satu isu yang amat bagus untuk diakhirkan, iaitu gelaran ahli hadis bukan satu gelaran penyucian. Ahli hadis boleh ada dalamnya mujassim. Ya. Ahli hadis boleh ada dalamnya ahli sunnah. Ya. Ahli hadis ada yang mentakwil. Ahli hadis ada dalamnya Syiah. Macam ahli ahli kalam, hadis dalam adanya Ahli kalam Mu'tazilah, ahli kalam Asy'ariyah. Bukannya hadis mesti betul semuanya. Okey? Bukan semestinya seperti itu. Ada pun yang berlaku macam Imam As-Sabuni buat Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, itu adalah kerana pada zaman itu sebahagian orang besar menganggap ahli hadis adalah watak kebenaran. So dia guna ketika itu sahaja. Okey, dia guna approach ketika itu. Okey? Dan fikrah untuk menterhadkan kebenaran dan sunnah pada ahli hadis ini pun sama, adalah sifat yang diitijah dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika mana ada orang kritik ahli hadis, Imam Ahmad bin Hanbal kata zindiq. Padahal Al-Khatib Al-Baghdadi pada mula-mula fasal Al-Jami' li akhlaq rawi wa adab as-sami', dia kata ahlul hadis daripada Amr bin Ubaid, ahlul hadis askhafun nas, ahli hadis adalah orang yang paling teruk sekali. Dia bawa riwayat-riwayat yang mengkritik adab ahli hadis, etika ahli hadis, pegangan ahli hadis, kefahaman ahli hadis. Al-Khatib Baghdadi dalam Nasihat ahli hadis ada kritik banyak. So, saya cadangkan untuk baca dan terokai minda Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ahlul hadis, pengarang Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Dia Asy'ari. Confirm Asy'ari. Asy'ari yang mana mengkritik ahli hadis ketika itu dan membetulkan minda kita tentang siapakah ahli hadis sebenar-benarnya. Jangan sampai kita ini ditipu dengan di-scam. Sekarang scam LSDN pula. Scam banyak kan? Scam orang mengaku LSDN, orang mengaku harta, orang mengaku ni banyak. Scam agama macam ni, scam salaf macam ni lagi bahaya dari scam harta. Orang mengaku salaf padahal dia adalah hasyawiyah mujassimah dalam kalangan ahli hadis. Bukan ahli hadis yang nuzar, bukan ahli hadis yang sebenar-benar ikut a'immah yang menjadi panutan dalam kalangan salaf. Sebab salaf ni zaman, dalam kalangan zaman tu banyak. Wasil bin Atta' pun salaf. Ikut zaman. Kan? Jahm bin Safwan pun salaf ikut zaman. Jadi janganlah main petik-petik semua main orang ini salaf, ini salaf, ini salaf. Tak boleh macam tu. Barakallahu fikum. Jadi alhamdulillah. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau masalah kenapa kok mereka banyak yang berfaham tasbih, tajsim. Jadi kita sebenarnya ada satu kaidah yang jarang sekali disampaikan adalah kalau kita mukhalafatul lil hawadits, ya kan? Itu maknanya adalah Allah berbeza dengan makhluk secara mutlak. Ya kan? Laisa lahu syabihun, laisa lahu nadhirun, laisa lahu mathilun. Sikit pun tak ada persamaan dengan makhluk. Sikit pun. Tapi ada, ini yang kurang populer. Di kalangan Salafi Wahabi ada ulama mereka yang mengatakan yang ditolak adalah mathil. Kalau syabih tak. Mereka akan contohkan buktinya. Allah punya sifat ilmu, kita punya sifat ilmu. Allah punya sifat sama, kita punya sifat sama. Ya kan sama kan? Berarti ada sisi persamaan. Kita jawab itu istirak lafzi. Maknanya 100% beza. Jadi dan ini sering jadi pertanyaan kawan-kawan kita di Malaysia. Jadi kenapa kalau misalkan yat, usbu, kenapa tidak diberlakukan sama seperti sama, basar, kalam dan seterusnya? Yang ini berlaku sebagai menazzohir lughawi, yang ini tak. Ya karena memang beza. Jadi kalau Allah punya sama, kita punya sama, Allah punya basar, kita punya basar, Allah punya iya, tapi itu istirak lafzi. Allah punya kudrat, kita punya iya, tapi itu istirak lafzi. Bukan bermakna 100% sama.
Karena kita sudah punya kaidah Allah berbeza dengan makhluk secara mutlak. Laisa lahu syabihun, laisa lahu nadhirun, laisa lahu mathilun. Tapi Wahabi tak seperti itu. Ini yang mungkin kurang disampaikan. Tapi saya tahu ada kalimat dari salah satu masyayikh mereka, kalau tak silap itu saya Ibnu Utsaimin, yang mengatakan bahwa yang tertolak adalah mathil. Allah tak punya mathil. Tapi kalau syabih boleh saja. So kalau kita kata mereka musyabbihah, betul lah. Sebab mereka tak pernah nafi. Makanya tadi musyabbihah bukan kalimat yang mutlak jelek kan gitu kan? Karena itu karena lahir daripada fahaman itu tadi. Itu tambahan saja. Ya, betul. Sebab kalau kita kata kelompok musyabbihah ni, mereka menyamakan, menyerupakan. Tak sama tapi serupa. So mereka kata serupa tak apa, sama tak boleh. Dia kalau begitu musyabbihah lah mereka ni. So kita nak cerita bahawa kelompok ahli hadis, kelompok salafus soleh ada zamannya yang mewarisi pegangan salafus soleh itu semua seperti yang disebutkan dalam sesi yang lepas. Maknanya semua nak ikut salaf, semua nak ikut sebaik-baik salaf. Salaf yang utama Nabi SAW. Tetapi bila mereka pegang kami salafus soleh, tapi kami tak sama dengan Asy'ariyah, kami tak ikut Syafi'i sahaja. So mereka telah memisahkan diri mereka dengan kita. So bila pisah, apa kita tengok fahaman mereka? Adakah sama dari sudut akidahnya? Dan itu yang last kali bila orang yang contoh nak pisahkan macam Imam Ibn Taymiyah, last kali 60 ijma' dia langgar. Jadi itulah yang membawa kepada manhaj yang berbeza, dan akhirnya kita nampak orang yang kata mereka Athariyah, Salafiyah, ataupun mereka kata mereka ni ahli hadis, sebenarnya tidak menggambarkan ahli hadis yang sebenar dan tidak menggambarkan salafus salih yang sebenar. Jadi tuan-tuan, setakat itu dahulu sidang santai kita pada kali ini. Ini episod pertama. Kalau ada tajaan, insya-Allah kita ada episod akan datang, insya-Allah. Doa-doakan. Tuan-tuan nak taja pun boleh hubungi pihak-pihak kami mana-mana pun boleh, insya-Allah. Setakat itu dahulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sila share, follow dan ramaikan lagi orang yang view, tengok kita punya video ni. Tuan-tuan nak ambil potong video ni, silakan, supaya manfaat untuk ahli sunnah wal jamaah. Jadi setakat itu dahulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rang undang-undang yang ingin dibentangkan ini mesti kita sokong, kerana ini adalah luhur kita, kerana ini adalah legasi kita, warisan kita. Untuk wilayah persekutuan dan juga Timbalan Mufti, mesti mazhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian tafsirkan Ahli Sunnah wal Jamaah itu dengan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Usaha mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini harus melampaui batasan sentimen politik, sama ada politik kepartian, pribadi. Kalau tengok dekat Facebook, dalam hal agama semua orang berbicara, sehingga pembicaraan mufti pun kalah dengan pembicaraan orang-orang di media sosial. Penegasan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah dalam konteks negara Malaysia khasnya, dari aspek tauhid dan akidah, mestilah merujuk kepada aliran Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila mufti-mufti sepakat sokong RUU Mufti Wilayah Persekutuan tanpa pindaan, kenapa kita masih lagi nak tanya orang lain? Sedangkan urusan RUU Mufti ini datang daripada mufti-mufti. Mereka adalah berbicara dengan dasar ilmu, mereka berbicara dengan bukti, mereka berbicara dengan dalil. Kita sokong mereka. Takbir!